Setiap modul haruslah dilengkapkan dan anda juga harus membuka setiap audio yang disertakan dalam modul. Hai semua, hari ini saya akan berkongsi tentang cara mendaftar e-pembelajaran Reading Seed dan langkah menyertai modul pembelajaran. Untuk langkah pertama, buka enjin carian seperti Google dan type Open Learning Reading Seed. Kemudian, klik pada pautan paling atas. Selepas itu, klik pada butang Join Now. Untuk langkah kedua, di sini anda akan diberi pilihan sama ada menggunakan Microsoft,
Facebook atau akaun email. Tapi sebaiknya saya sarankan anda untuk menggunakan akaun email. Langkah ketiga, anda diminta untuk mengisi butiran lengkap sebelum memulakan modul pembelajaran. Pembelajaran ini mengandungi 12 modul. Setiap modul haruslah dilengkapkan dan anda juga harus membuka setiap audio yang disertakan dalam modul. Selepas habis setiap modul, anda dikehendaki untuk memberi komen. Untuk langkah keempat, setelah selesai semua modul e-pembelajaran, anda dikehendaki untuk mengisi maklumat penilaian. Akhir sekali, anda akan memperolehi e-sijil setelah selesai semua modul e-pembelajaran. Kiranya anda mempunyai anak berumur 3 tahun ke bawah, anda boleh menuntut Kids Reading Seat di mana-mana cawangan pustaka yang berdekatan. Anda dikehendaki untuk membawa sijil dan buku rekod kesihatan anak untuk tuntutan. Selamat mencoba! Hai, selamat datang di kursus e-pembelajaran pandai. Saya Arkib merupakan fasilitator untuk program pandai. Untuk kali ini, saya ingin mengajar anda bagaimana untuk menyertai kursus pandai secara atas talian. Jom! Langkah pertama, buka enjin carian seperti Google dan kemudian buat carian pandai Open Learning. Lihat pada pautan paling atas sekali, kemudian klik pada program Pandai Literasi Digital untuk Komuniti. Selepas klik pada pautan tersebut, anda akan dibawa ke laman utama Pandai. Kemudian anda klik pada butang Join Now untuk menyertai kursus Pandai. Langkah kedua, pendaftaran. Pendaftaran ini boleh dibuat melalui Sign Up with Microsoft ataupun Facebook. Untuk lebih senang lagi, kita masukkan email, kata laluan dan nama penuh kita. Setelah selesai mengisi maklumat, jangan lupa klik pada ruang petak kosong seperti yang ditunjukkan. Kemudian tekan butang Get Start. Seterusnya, klik pada petak seperti yang ditunjukkan, kemudian tekan butang Join Program Pandai. Untuk bahagian ini, sila klik butang Next. Langkah ketiga, sila isi borang A dan B. Sila lengkapkan borang A dan B dengan klik pada bahagian seperti yang ditunjukkan.
Setelah selesai melengkapkan borang A dan B, barulah boleh mulakan kursus. Kursus ini mengandungi 5 buah modul. Modul yang pertama, pengurusan maklumat dan komunikasi. Modul yang kedua, menggunakan inisiatif digital kerajaan. Modul yang ketiga, berurusan secara digital. Modul yang keempat, keselamatan dalam talian. Dan modul yang kelima ialah modul perpustakaan in a box. Untuk melengkapkan kursus ini, setiap modul terdapat video yang harus dimainkan. Setiap modul diwajibkan memberi komen di ruang komen yang disediakan di setiap modul. Langkah keempat, borang C dan borang maklum balas kepuasan pelanggan. Sebelum mengakhiri kursus, pastikan di bahagian refleksi bengkel untuk melengkapkan borang bahagian C dan borang maklum balas pelanggan. Langkah yang terakhir ialah sijil pandai. Setelah berjaya menamatkan kursus, jangan lupa muat turun sijil pandai dengan klik pada butang seperti yang ditunjukkan. Okey, nampak tak? Okey, nampak Encik Adli. Okey. Okey.
Encik Adli, saya nak share screen sekejap. Okey, okey. Boleh stop share screen tak? Okey. Okey ya. Masih ada screen tu Encik Adli? Okey. Dah. Oh, okey. Saya nak share screen sekejap ya. Okey. Alright. Selamat petang dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang sedang menonton siaran live kita sekarang. Anda bersama dengan saya, Dizronika Nyalawan dalam program Bual Kerjaya, Prospek Kerjaya dalam bidang pengurusan rekod dan arkib bersempena dengan sambutan International Archive Week 2021. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, tema untuk International Archive Week kita pada tahun ini adalah Empowering Archive. Okay. Sebelum kita mulakan sesi kita pada petang ini, izinkan saya untuk memberikan penerangan ringkas mengenai webinar formalities yang perlu anda ikuti. Yang pertama, mohon peserta untuk mematikan fungsi telefon dan fungsi mikrofon dan video pada aplikasi webinar di komputer atau telefon. Soalan boleh diajukan di ruangan chat dan akan dijawab pada akhir sesi. Peserta hendaklah mendaftar menggunakan QR code atau pautan yang akan dikongsi pada skrin anda sebentar nanti. Peserta juga dikehendaki untuk mengisi borang maklum balas yang akan dikongsi di penghujung sesi. Di paparan skrin anda sekarang adalah QR code untuk kehadiran bagi penonton yang belum membuat pendaftaran, mohon anda untuk mengimbas QR code tersebut. Kita beri masa untuk para peserta imbas QR code ya. Okey. Berikut adalah maklumat ringkas mengenai sesi kita pada petang ini. Peserta juga boleh mengikuti Bual Kerjaya yang bersiaran sekarang di saluran YouTube Pustaka di http://www.youtube.com/pustaka Sarawak. Anda boleh lihat di paparan skrin saya juga ada sertakan link untuk ke YouTube Pustaka. Sesiapa yang tidak dapat akses melalui Zoom ni boleh pergi ke YouTube Pustaka ataupun page Facebook Pustaka. Bersama dengan saya untuk program kita pada petang ini adalah moderator kita iaitu saudara Nur Iman Arif bin Saiful Bahar dan dua orang ahli panel kita iaitu Cik Suhaida Halami dan Encik Adli Ismail bin Abdul Karim.
Di sini saya ingin menceritakan sedikit mengenai latar belakang moderator kita untuk sesi petang ini. Untuk makluman semua, moderator kita Saudara Nur Iman Arif berumur 20 tahun dan berasal dari Kuala Lumpur. Beliau juga pernah mendapat gelaran Tokoh Kepimpinan Pelajar Sekolah Menengah Elit Bukit Jelutong Shah Alam. Kini Saudara Nur Iman sedang menuntut di UiTM Cawangan Sarawak dan mengambil jurusan Diploma Pengurusan Maklumat untuk semester yang keempat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Saudara Nur Iman juga merupakan naib yang di-Pertua 1 Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Cawangan Sarawak sesi 2020 sehingga 2021. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi kita pada petang ini kepada saudara moderator kita. Dipersilakan Saudara Nur Iman. Baik, boleh dengar Alright, saya rasa tak ada masalah ke audio. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Para penonton yang dikasihi sekalian, selamat datang ke program Bual Bicara, Prospek Kerjaya dalam bidang pengurusan rekod dan Arkib yang dianjurkan khas oleh Pustaka Negeri Sarawak sempena International Archives Week 2021 Empowering Archives. Apa khabar semua para penonton dan para peserta kita pada petang ini? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik kelaka, tidak kira di mana anda berada. Negara kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang tidak menentu. Oleh itu, suka saya mengingatkan kepada para penonton termasuk diri saya sendiri untuk sentiasa menjaga kesihatan diri dan kebersihan diri serta patuhilah SOP dan ketetapan yang memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mulakan program kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga program kita pada petang ini sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang ini, Pustaka Negeri Sarawak membawakan kepada anda semua dua orang panel yang sungguh istimewa dan dibawakan khas untuk anda semua. Sebelum saya memulakan program kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan panelis-panelis kita pada petang ini dan berkongsi sedikit latar belakang dan pencapaian mereka berdua. Baik, kita mulakan dengan panel yang pertama. Panel yang pertama, beliau merupakan salah seorang pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Sarawak, kampus Samarahan. Beliau juga memulakan kerjayanya sebagai pensyarah seawal tahun 2008 sehingga kini. Beliau berkelulusan dalam Sarjana Sains Pengurusan Maklumat pada tahun 2007 dan Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dalam bidang pengurusan rekod pada tahun 2005 dan kedua-duanya adalah dari UiTM Puncak Perdana Shah Alam. Dengan sedikit latar belakang beliau yang telah saya kongsikan sebentar tadi, saya ingin memperkenalkan panel kita yang pertama iaitu Encik Suhaida Halmi, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Sarawak, kampus Samarahan. Apa khabar, Miss? Khabar baik, Nur Iman. Terima kasih. Baik. Seterusnya kita beralih ke panel kita yang kedua yang juga istimewa dan dibawakan khas dari luar negara. Beliau kini merupakan archiving specialist di salah sebuah syarikat di Abu Dhabi, UAE selama lebih kurang 20 tahun. Beliau juga merupakan salah seorang alumni Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM dalam bidang Information Studies, lebih dikenali sebagai Library Science Bachelor Honours Records Management. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman dan pelbagai pencapaian di dalam negara maupun di luar dalam bidangnya dan beliau kini menetap di Abu Dhabi sebagai archiving specialist. Dengan sedikit latar belakang beliau, saya ingin memperkenalkan panel istimewa kita pada petang ini iaitu panel kita yang kedua
ialah Encik Adli Ismail bin Karim, iaitu Archiving Specialist di Established Records and Archives Unit at the NOC Drilling Company yang dimiliki oleh Abu Dhabi National Oil Company at the NOC. Apa khabar Encik Adli? Alhamdulillah, khabar baik. Terima Alhamdulillah, kasih. sihat. Baik. Sama-sama. Sebelum kita meneruskan bual kerjaya kita pada petang ini, saya di kesempatan ini ingin mewakili pihak penganjur iaitu Pustaka Negeri Sarawak ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada petang ini di atas kesudian menerima jemputan kami. Di sini juga saya ingin memaklumkan kepada kedua-dua panel kita dan seluruh penonton dan peserta kita pada petang ini mengenai perjalanan program kita. Program kita akan mempunyai 2 sesi, iaitu sesi yang pertama saya akan mengajukan beberapa soalan khusus kepada panel-panel kita untuk menjawab. Kemudian disusuli dengan sesi yang kedua, iaitu soalan-soalan yang dikumpulkan di ruangan komen ataupun di chat box yang juga akan diajukan kepada kedua-dua panel kita. Jadi kepada kedua-dua panel kita pada petang ini, bolehkah kita mulakan dengan sesi yang pertama? Boleh ya? Alright, baik. Sesi yang pertama. Soalan yang pertama kepada Miss Suhaida. Soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan ijazah sarjana muda pengurusan maklumat? Jadi silakan, Miss. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator Nur Iman Arif. Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya diucapkan kepada saudara moderator sendiri, rakan panel yang nun jauh di luar negara sana, Encik Adli. Dan para penonton ataupun viewers ya yang sedang menonton program ini dan sama-sama inginkan perkongsian maklumat berkenaan topik yang dibicarakan. Diucapkan terima kasih juga ya kepada pihak Pustaka dan Repository Rekod Negeri Sarawak kerana sudi menjemput saya sebagai wakil Fakulti Pengurusan Maklumat dan memberi peluang untuk memberi pengenalan dan input-input berkenaan fakulti. Dan juga bersama berkongsi ilmu dan pengalaman yang tidak seberapa ini berkenaan topik prospek kerjaya dalam bidang pengurusan rekod dan arkib. Topik ini yang pada saya adalah sangat menarik untuk dibicarakan kerana masih ada para lepasan pelajar SPM, STPM, matrikulasi ataupun lepasan diploma dari bidang yang berlainan yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat universiti. Dan mereka ni dia masih ada ragu-ragu ataupun kurang faham tentang program yang ditawarkan di dalam fakulti. Jadi program Bual Bicara seperti ini diharap dapat memberikan pendedahan dan informasi yang berguna kepada semua, terutama kepada para pelajar lepasan SPM, STPM, matrikulasi dan lepasan diploma dari bidang yang lain. Okey, suka juga saya nak mention dekat sini ya, kebetulan pula hari ini adalah 10 hari bulan Jun iaitu keputusan SPM diumumkan ya. Kebetulan pula. Jadi amatlah bersesuaian topik ini dibicarakan. Di kesempatan ini juga saya nak ucapkan tahniahlah kepada pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dan kepada yang kurang cemerlang keputusannya, insya-Allah ada lagi peluang-peluang adik-adik di luar sana. Jadi di kesempatan ini juga mungkin adik-adik yang lepasan SPM ni tadi, ibu bapa ataupun guru-guru kaunselor dapat meluangkan masa mendengar bual bicara ini agar kita sama-sama mendapat manfaatnya. Okey, berbalik kepada soalan moderator tadi saya diberitahu oleh pihak penganjur yang saya kena memberi pengenalan tentang program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengurusan Maklumat. Okey, secara ringkasnya ya, Fakulti Pengurusan Maklumat ni mempunyai 4 program ijazah sarjana muda dan 2 program diploma yang ditawarkan. Betul fakulti ini kalau kita tengok ramai pelajar kita dengar akan bercakap tentang fakulti ini yang kurang pendedahan, kurang maklumat mengenai kursus yang ditawarkan dan dia adalah antara fakulti yang tidak popular. Saya akui ya. Okey, kalau kita tengok ini berdasarkan pengalaman sendiri ya, bila saya mengendalikan program misi akademi Expo Selangkah ke UiTM memang kita tengok pelajar-pelajar ni dia akan memilih program daripada fakulti ini antara pilihan yang terakhir dalam UPU mereka.
Daripada 8 pilihan yang ada tu, pilihan diploma kita ni di bawah ataupun ijazah kita di bawah-bawah. Sebab diorang ni tak ada pendedahan. Mereka tak ada pendedahan dan mereka tak tahu apa dia pengurusan maklumat. Sebab nama pengurusan maklumat tu sendiri sangat dia tak tahu apa kursus yang ditawarkan dan sebagainya. Okey, di kesempatan ini saya nak buat promosi sikit ya, saudara moderator minta izin ya. Okey, di UiTM sekarang ni biasanya bila ada keputusan SPM diumumkan ya, kita akan menganjurkan program Expo selangkah ke UiTM. Okey, kalau di UiTM Sarawak, okey, kita akan mempromosikan program-program yang ditawarkan di UiTM Cawangan Sarawak. Expo ini biasanya tidak tertumpu di kampus sahaja, tapi kita keluar ke seluruh negeri Sarawak, di bandar-bandar utama di negeri Sarawak. Jadi tapi kan disebabkan COVID yang melanda ni, okey, program ini terpaksa dijalankan secara online ataupun maya melalui platform YouTube di UiTM channel Expo Maya Selangkah ke UiTM pada 13 dan 14 Jun ini jam 8.30 pagi sehingga 5 petang. Okey, jadi kepada pelajar yang ingin memilih program di dalam UiTM, sebelum mereka mengisi UPU mereka boleh menyimak syarat kelayakan untuk masuk UiTM dalam website selangkah.uitm.edu.my. Okey, tapi syarat kelayakan ini hanya untuk melihat, dia adalah kemudahan untuk melihat pelajar ini menjurus kepada bidang yang mana mengikut keputusan SPM mereka. Okay, and then lagi satu yang saya nak kongsikan ini untuk pelajar di Sarawak khususnya. Okay, bagi pelajar lepasan SPM yang kurang cemerlang keputusannya, boleh bersama-sama UiTM Campus Mukah pada 14 Jun ini 2 hingga 4 petang bagi mendengar perkongsian taklimat tentang program pra-diploma yang ditawarkan iaitu pra-diploma sains dan juga perdagangan yang mengambil masa kalau pengajian dia mengambil masa selama 6 bulan hingga ke setahun sebelum melangkah ke peringkat diploma, ijazah dan seterusnya. Jadi adik-adik ni bolehlah melawat Facebook UiTM Mukah bagi perkongsian tersebut. Okey, saya nak share slide mohon moderator, saya nak share brochure untuk memberi penerangan mengenai program yang ditawarkan di fakulti. Okey, boleh nampak ya? Boleh Okey. Fakulti menyediakan program akademik bagi melengkapkan graduan dengan pengetahuan kemahiran profesional bagi memenuhi tuntutan pengurusan maklumat yang semakin mencabar sekarang ni dalam pelbagai bentuk dan dalam pelbagai jenis organisasi. Graduan fakulti menjadi pendorong utama untuk membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan, memastikan maklumat ni disusun, dikekalkan dan ditingkatkan secara sistematik untuk nilai yang lebih optimum. Bagi mencapai tujuan ini, program terdiri daripada komponen gabungan 4 bidang utama, iaitu teknologi maklumat, aspek profesional dan teknikal pengurusan maklumat dan rekod, perhubungan awam dan keperluan perkhidmatan pengguna. Okey, jadi untuk ijazah yang pertama kalau kita tengok ini boleh dikatakan ini adalah program sulung fakulti. Okey, program sulung iaitu Sarjana Muda Sains Maklumat Kepujian Pengurusan Perpustakaan. Program ini dia memberi tumpuan kepada kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan perpustakaan dan cara organize maklumat di dalam perpustakaan dan juga pusat maklumat. Program ini menyediakan dan melatih pelajar dengan kemahiran dan kecekapan dalam pengurusan dalam ICT, literasi maklumat, penyimpanan, pemprosesan dan pengambilan maklumat sama ada secara konvensional ataupun secara berkomputer melalui pelbagai mod pengajian dan penilaian sepanjang program berlangsung. Okey, graduan akan berpeluang bekerja di perpustakaan dan pusat maklumat sebagai pustakawan, eksekutif perpustakaan, pakar maklumat, perunding maklumat, pegawai maklumat atau juga perunding perpustakaan.
Okey, manakala ijazah yang kedua yang ditawarkan ya adalah Sarjana Muda Sains Maklumat Kepujian Pengurusan Sistem Maklumat. Okey, untuk program ini ya dia direka bentuk bagi melatih pelajar dengan ilmu dan kemahiran berkaitan pengurusan sistem maklumat dengan memfokuskan maklumat ni sebagai sumber strategik. So kemahiran yang boleh pelajar perolehi daripada bidang ini, mereka akan belajar seperti pembangunan sistem maklumat, pengurusan maklumat dan jaminan keselamatan, pengurusan data dan capaian yang berkesan, pengurusan projek dan hubungan pelanggan dan juga reka bentuk web dan pembangunan aplikasi. Okey, sekejap ya. Okey, lulusan ini dia berpeluang bekerja di mana-mana organisasi. Okey, di mana-mana organisasi sebagai eksekutif sistem maklumat, pakar maklumat, pengurus maklumat, pegawai automasi, pegawai penerangan, perundi maklumat dan juga pustakawan IT. Okey. Okey, kita tengok pula ijazah yang ketiga. Okey, ijazah yang ketiga yang ditawarkan di dalam fakulti adalah Sarjana Muda Sains Maklumat Kepujian Pengurusan Rekod. Okey, ini yang relate dengan kita punya topik pada hari ini kan? Prospek kerjaya dalam rekod dan arkib. Okey, untuk program ini ya merangkumi banyak aspek pengurusan rekod dan arkib dalam organisasi. Okey, pelajar didedahkan dengan prinsip dan teknik pengurusan rekod dan bahan arkib yang aktif, yang tidak aktif. Pelajar juga bersedia untuk pemeliharaan bahan arkib dan pengurusan rekod secara elektronik. Menekankan juga pada penggunaan dan penerapan teknologi maklumat dalam membina sistem rekod. Okey, ia juga memfokuskan pengurusan dalam pelbagai kategori rekod ya. Sebab rekod ni bukanlah rekod pentadbiran sahaja yang kita kena uruskan. Kita ada banyak jenis-jenis rekod di organisasi. Contohnya seperti rekod undang-undang, rekod perubatan, rekod perniagaan, Islamic rekod, rekod kejuruteraan dan lain-lain. Okey, hasil pembelajaran yang pelajar akan dapat daripada bidang pengurusan rekod ini, mereka cekap dan berpengetahuan dalam bidang pengurusan rekod dan pentadbiran arkib dan juga mereka ada kebolehan untuk menjadikan maklumat sebagai sumber strategik. Juga boleh mengamalkan prinsip pengurusan rekod berkualiti yang berteraskan etika profesional. Okey, dalam memberi khidmat kepada pelanggan. Okey, menghasilkan impak positif kepada pengguna, organisasi dan masyarakat. Ini lebih kepada dia menerapkan nilai profesionalism, okey, dalam pengurusan rekod dan arkib. Okey, juga boleh berkomunikasi secara berkesan dengan ahli dan dalam profession pengurusan rekod dan pentadbiran arkib serta boleh menjadi ejen perubahan dalam masyarakat, iaitu mengubah kemampuan manusia atau sistem sistem organisasi untuk mencapai output yang lebih tinggi dan berkualiti. Juga menerapkan kemahiran cekap menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT dalam menghasilkan dan menjanakan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pengurusan rekod dan pentadbiran arkib. Jadi kemahiran yang ada dalam pengurusan rekod dan ataupun knowledge yang didedahkan ketika belajar dalam bidang ini adalah konsep digitization, preservation, oral history, electronic record system dan juga medical record. Pelajar akan lebih berkeyakinan mempraktikkan pengurusan rekod di organisasi apabila mereka bekerja nanti. Contohnya kursus oral history. Kursus oral history ni memerlukan pelajar interview, membuat sesi temu ramah dengan tokoh-tokoh berdasarkan sumbangan serta pengalaman hidup mereka, sama ada dalam bidang pentadbiran, pengurusan kerajaan, keselamatan, pertahanan mahupun daripada bidang hiburan ataupun sukan bagi penyimpanan tacit knowledge mereka. Juga diajar kemahiran preservation iaitu mempreserve bahan-bahan arkib ataupun bahan-bahan lama dengan teknik-teknik seperti penjilidan, traditional repair dan lain-lain. Juga diajar kemahiran untuk develop record system dan juga konsep kepada medical record. Okey, untuk graduan daripada bidang ini mereka berpeluang untuk bekerja di mana-mana organisasi.
Okey, di mana organisasi sama ada kerajaan ataupun swasta sebagai pegawai Arkib, pegawai Arkib automasi, pegawai Arkib foto dan filem, pengurus rekod, curator manuskrip, document controller, penganalisis dokumen dan juga perunding rekod. Okey, untuk untuk ijazah yang terakhir yang ada, ini ijazah yang paling bongsu, yang paling muda dalam fakulti, iaitu ijazah Sarjana Muda Sains Maklumat Kepujian Pengurusan Kandungan Maklumat. Okey, untuk program ini fokus dia kepada pengurusan kandungan maklumat dan sistem pengurusan maklumat dalam organisasi. Kurikulum yang dirangka memberi penekanan kepada peningkatan kemahiran dari segi pembangunan kandungan maklumat, pembentangan dan pemasaran kandungan maklumat. Selain daripada itu, kemahiran dalam pengurusan data dan capaian yang berkesan, penyelidikan dan analisa kandungan maklumat dan juga memaksimumkan nilai untuk penggunaan perniagaan dan kepentingan organisasi. Jadi graduan yang lepasan graduan berpeluang bekerja di mana-mana organisasi, juga sebagai pengurus kandungan maklumat, web archivis, pakar kandungan digital, pakar pemasaran digital, pengurus kandungan web, pembangun aplikasi mudah alih. Okey, untuk pengetahuannya, semua program ini ada latihan industri. Okey, untuk ijazah sarjana muda ni ada latihan industri ataupun practical training pada semester akhir. Okey, total semester adalah 3 tahun setengah. Semester akhir adalah semester yang ke-7. Okey, 3 tahun setengah ni 7 semester. So semester terakhir itu adalah untuk practical training. Okey, syarat kelayakan boleh refer pada UPU. Okey, dan mesti lulus MUET untuk ijazah. Okey, untuk makluman pelajar, ibu bapa, guru-guru, kaunselor ataupun sesiapa sahaja yang tengah menonton ni, terutamanya di Sarawak lah, program ijazah ni tidak ditawarkan di Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Sarawak. Ia ditawarkan di kampus Induk, Puncak Perdana, kampus Macang, kampus Merbau, Kedah, kampus Rembau, Negeri Sembilan dan juga kampus Segamat di Johor. Tapi insya-Allah Fakulti Pengurusan Maklumat di UiTM Sarawak ni dia ada perancangan jugalah untuk mewujudkan program ijazah di sini ya. Okey, seterusnya adalah untuk saya share program yang ditawarkan seterusnya adalah Diploma Pengurusan Maklumat. Diploma Pengurusan Maklumat ni ditawarkan di UiTM Sarawak ya, kampus Samarahan. Okey, tempoh belajar 2 tahun setengah selama 5 semester. Okey, program ini bertujuan untuk memenuhi keperluan pekerja maklumat dan berpengetahuan yang memainkan peranan penting ya dalam industri maklumat. Graduan dididik untuk memperoleh pengetahuan mengenai juga literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat dan juga aplikasi teknologi. Diploma yang kedua yang ditawarkan di fakulti adalah Diploma Pengurusan Perpustakaan, hanya ditawarkan di Cawangan Kedah, UiTM Kampus Merbau. Tempoh belajar untuk diploma ini adalah 2 tahun iaitu 4 semester. Program ini dia bertujuan untuk memenuhi keperluan pekerja maklumat dan juga pengetahuan yang memainkan peranan penting dalam menjurus kepada pengurusan di perpustakaan. Jadi pelajar yang daripada lepasan diploma kedua-duanya ini berpeluang untuk bekerja di library, perpustakaan ataupun pusat-pusat maklumat ataupun any organisasi yang memerlukan jawatan sebagai penolong pegawai maklumat, penolong eksekutif, penolong pegawai pentadbiran, penolong pegawai dokumen, penolong pegawai rekod dan penolong pegawai rekod perubatan dan juga penolong pustakawan. Okey, bagi syarat-syarat kelayakan boleh adik-adik ataupun yang menonton ni boleh refer pada UPU, dan untuk program diploma ni tidak memerlukan MUET, boleh masuk saja kalau layak lah. Untuk maklumat lanjut boleh jugalah tengok kepada website Fakulti Pengurusan Maklumat dan juga Facebook fakulti. Okey, terima kasih. Itu saja saudara Nur Iman. Baik, terima kasih Miss, satu perkongsian yang amat berguna tentang apakah itu Fakulti Pengurusan Maklumat dengan lebih detail dengan adanya kos-kosnya. Jadi kita teruskan kepada soalan yang pertama pula untuk Encik Adli.
Cik Adli ada? Cik Adli boleh dengar Cik Adli? Ya. Alright, soalan pertama untuk Cik Adli. Apakah faktor Cik Adli untuk mengambil dan memilih kursus yang ditawarkan oleh Fakulti Pengurusan Maklumat tak kala Cik Adli menyambung ke alam pengajian tinggi? Jadi silakan Cik Adli. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Okey. Actually, kita flashback during my era 1998 tu pasaran kerja, kerjaya, industri, masyarakat diruar-ruarkan dengan electronic government ataupun masa tu sudah ada cita-cita berkenaan wawasan 2020. Okey, balik pada dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan ni, ia merupakan satu tarikan lah kepada kita generasi muda masa tu, prospek kerjaya. Sebab bila kita belajar, the intention kita nak dapat kerja. That mean belajar is a platform to learn, gain knowledge, and then to enter the market, to establish and get a job. Jadi dan sebelum tu pun saya sudah didedahkan dengan fakulti ni agak lama, sebab UiTM merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus dalam library science ketika itu, well known. Jadi bila saya dah di STPM, sebab saya masuk dengan STPM, kita dah start have a look, study, and then kita tengok content. Memang kursus ni well known pada ketika tu, memang tidak popular, dan graduan lelaki amat kurang. Dan bila kita dah daftar, dah dapat apa semua tu, pada hari pendaftaran pun kita sampai di UiTM tu kita panggil di foyer, di main campus. Saya ingat lagi ada seorang lecturer tu, dia tanya, you ambil course apa? Saya register untuk library science. Library science? Library science ni fakulti perempuan tau. That means that's a mentality that era. Bila sebut library science, hanya perempuan. Memang masa tu pun memang sini-sini pun tak ramai lelaki. Dan alhamdulillah, starting 1998, that's the momentum have been done by our previous matan lecture dekan, Datuk Prof Raja Abdullah Haji Yaakob, ataupun sinonim yang kita panggil Pak Ray. Dia mengubah dan memperkenalkan sistem baru. Dia ambil seramai mungkin graduan, dan merupakan tahun 1998 merupakan batch kami yang pertama, pelajar semester 1 yang berdaftar dalam 200 lebih, pecah tradisi. And then second, ramai pelajar lelaki. Dan bermula dari situlah kita tengok ada improvement. Kursus kami dipendekkan daripada 4 tahun kepada 3 tahun, dan kursus telah dipecahkan kepada 4 subtopik sebagaimana dipersembahkan oleh Cik Suhaida tadi. Dan saya tengok tadi ada satu baru, kursus baru, content management, agak menarik. That's orang kata the chronology of perubahan fakulti lah yang kita orang dapat impact. Dan alhamdulillah dari situ bermula daripada tahun 98 tu kita tengok banyak pertukaran lah. Foundation kami still sebagai seorang dabir, macam core subject cataloging, indexing, walaupun kami dalam bidang pengurusan rekod, kami still wajib ambil paper-paper core ni as a foundation. Dan saya respect, even I'm not using anymore like a librarian, tapi the foundation is very important. Even kita buat Arkib, kita buat rekod, we need to know about the cataloging, indexing and abstract. Sebab that's our peanut and butter. And then I think the basic for cataloging, even archivist or record, faculty need to consider to expose with this kind of subject again. Sebab saya dapat input subjek-subjek ni telah di-remove dari perkelasan kami. Sebab not related with library, tapi in term of bila saya bekerja memang saya guna, walaupun not 100%, tapi basic is very important.
Sebab kalau kita tak ada basic dalam library, it's very tough for us to deliver the information retrieval request, sebab itu orang kata our strength lah. Then that's our benchmark in faculty. Even faculty lain cannot challenge us. That time our competition is a mass comm lah. Our orang kata pair, we've been fighting each year to get a good performance, good result. Then that time mass comm is very established lah, sebab orang biasa gelar TV, radio. And then that's the flow lah. And then after that kami dikembangkan lagi spesifik. During my era 1998 memang tak ramai lecturer rekod. Di antaranya Dr. Rosnah, that's our mentor and my mentor itself from the first semester until sixth semester until fifth semester. Memang kita orang dalam kelas dia, and we have a very close relation with her. Even though she is a practice in archive and continue study and become a lecturer, the skill that she got during the service is very excellent. Sebab that's the lack I see for the young generation now. We need someone or somebody yang mengajar have a solid background in industry. Sebab when you come to industry, you will face totally different dari apa yang you study. But the basic is there. Tapi bila deliver the work, you practice as a professional, you need to be hands-on. Sebab no chance anymore for you to say you don't know. That means you need to deliver it. Either you like it or you don't like. You need to deliver because you dah kerja dah. You bukan era belajar lagi. Jadi from that side, we learn a lot sebab we get some part of lecturer dalam rekod yang memang orang sudah establish dalam career. Jadi macam kebetulan Dr. Rosnah is very well known in archive and she have a global network, not just in Malaysia but all around the archive institution. Jadi yang kata we learn a lot from her and her become a mentor for us. And then after continue study with the project, everything, yes. For us, record management student, our reference is more to Arkib lah during that time. And then banyak project, assignment, we need to spend a time in record in the archive center di Jalan Duta lah, sebab masa itu paling dekat di Jalan Duta. And then for us, a library is another part lah. Memang budak kita well known in these two institution lah. Mana-mana kalau datang, we can see lah. During my time, we not like currently, everything is access by online, everything we need to go. Kita kena pergi dekat library, kita kena pergi ke Arkib, kita kena pergi ke lokasi, kita perlu berjumpa dengan individu, contohnya macam projek oral history, kita kena ke lokasi, dan we need to do everything from scratch lah. The good thing now ni during the COVID also, lot of information is online. That's the advantage lah. Like myself, I feel two situation. During the study, kita rasa macam mana susah to get the information, to gather the information, to dig the information, and to share with others, to present everything in our study lah. And now we can see everything is in fingertip lah. Nak apa just search, apa semua boleh dapat. But still some of part of archivist, you need to be in archive. Sebab macam koleksi yang control, not publish, not scan, not digital, still in conventional, hardcore, we need to get it. I mean the life cycle is changed, and then we need to adopt the change. The good thing, the most important, apa-apa you buat, you need to be willing to learn. Sebab this orang kata the stage that you can grab as lot as can all the information dari kelas, daripada lecturer, daripada lokasi, daripada apa kerja yang kita buat, we grab all the information. Sebab benda ni will be future, there will be value for us as our guidance. Sebab you don't need to ask lecturer to give all information to you. They guide a foundation, and then you need to do by yourself. Orang kata creative thinking tu kena ada lah, sebab kita youngster,
we have a lot of time to focus, and then we don't have a burden with a commitment anything. We just focus with study. Duit ke masa ke nak makan apa semua benda tu orang parents, you ada loan apa semua dah fully cover. And just concentrate with the study lah. Yes, and then we understand that time also orang kata the stage we try to explore a lot of things. And then luckily that time in main campus our course is there. We be center in there, and the good thing we have fully access all the facilities. Kita dekat dengan KL, even though in Shah Alam we can go to KL, to museum, to Arkib, to library, to get all the informations. That's orang kata roughly a scenario that time lah. Okay. So, okay. Masih Cik Ali atas perkongsian tu sangat-sangat menarik. Pada masa 1998 tu bukan senang nak cari maklumat. Jadi ya, satu perkongsian yang amat menarik. Baik, kita teruskan kepada soalan kedua untuk Miss Suhaida. Soalan dia berbunyi, Miss, apakah perbezaan antara kursus pengurusan maklumat dengan kursus teknologi maklumat? Jadi silakan, Miss. Okey, bagi apa perbezaan kursus pengurusan maklumat dengan kursus teknologi maklumat ni Okey, kursus pengurusan maklumat ni atau kita panggil information management ni sebenarnya dia menjurus kepada bidang sains sosial Ianya mempunyai pelbagai pecahan cabang dan disiplin yang berlainan seperti kepustakawanan, Arkib, Rekod dan IT sendiri yang bersangkut paut dengan pengurusan maklumat ini. Fakulti menghasilkan profesional maklumat yang mempunyai pengetahuan khusus mengenai literasi maklumat, pengendalian maklumat, pengurusan sumber dan maklumat dan dapat menggunakan ICT sebagai alat untuk mengurus maklumat. Kemahiran khusus yang fakulti tawarkan kepada pelajar adalah menguruskan perpustakaan, rekod atau pusat sumber serta mengembangkan aplikasi dan kandungan web. Jadi pengurusan maklumat ni dia merupakan kemahiran mengenal pasti keperluan-keperluan maklumat yang ada, iaitu mengesan, mengakses, mendapat semula, menilai, menyusun dan menggunakan sesuatu maklumat. Maklumat ni dia adalah data yang tersusun dalam satu struktur yang mempunyai makna. So dia dalam satu struktur yang mempunyai makna. Maklumat ni diberikan makna sebagai contoh selalunya dilakukan oleh pegawai rekod. Okey, mereka akan menambah nilai kepada sesuatu data. Okey, apabila data itu telah mempunyai nilai, maka masyarakat, pengguna atau organisasi mendapati itu adalah satu maklumat yang boleh mengubah persepsi mereka terhadap keadaan sekeliling dan menambah pengetahuan mereka apabila data itu telah diberi nilai. So dia ada makna, dia meaningful untuk digunakan. So ciri-ciri maklumat ni termasuklah relevan, boleh dipercayai, boleh difahami, lengkap, tepat pada masanya dan membantu mengurangkan ketidakpastian. Contohlah organisasi yang common yang menguruskan maklumat ni seperti perpustakaan, Arkib, museum dan juga galeri. Okey, apa kemahiran kemahiran ataupun kebolehan yang boleh dapat daripada kursus pengurusan maklumat ni pelajar graduan dia boleh mendefinisikan atau mengenal pasti keperluan maklumat. Okey, kebolehan menilai sumber-sumber maklumat yang berpotensi untuk digunakan. Sebab kita kena cari maklumat dari sumber yang sahih. Okey, kita tidak boleh simply ambil maklumat tanpa menilai maklumat tersebut. Okey, kebolehan juga untuk menganalisis. Okey, kebolehan analisis ini adalah kebolehan membuat huraian kepada sesuatu maklumat. Okey, memeriksa dan mengekstrak maklumat, okey, iaitu mengeluarkan maklumat ni dari sumber yang tertentu untuk digunakan. Okey, kebolehan untuk menyusun dan mengkategorikan maklumat. Ini kita belajar kalau bidang rekod ni kita belajarlah classification. Kalau untuk library ni dia belajar cataloging dan sebagainya. Okey, kebolehan juga untuk mencari cara-cara baru untuk berkomunikasi, mempersembahkan dan menggunakan maklumat yang telah diperolehi. Jadi kepentingan yang boleh didapati daripada pengurusan maklumat ni adalah memperbaiki keberkesanan dan kecekapan. Okey, contohnya penggunaan finding aids.
okey, tools yang kita gunakan untuk cari maklumat di pusat-pusat maklumat. Okey, sebagai contoh OPAC di library iaitu online public access catalog, online databases. Macam Encik Adli cakap lah dulu kan, kita tak ada sistem kan, maksudnya automation system tu zaman tu, sebab kita masih menggunakan teknik secara manual. Kalau nak cari buku, kita guna katalog card contohnya. Kalau kita nak cari artikel, kita kena tengok pada bibliografi contohnya untuk indeks dan sebagainya. Tapi sekarang semuanya ada dalam satu sistem so memudahkan kita punya pencarian. Okey, kepentingan seterusnya adalah memperbaiki komunikasi antara pekerja dan pengguna. Okey, contohnya dalam kursus ini juga ya, kita perlukan komunikasi yang berkesan, komunikasi yang baik. Sebab kita juga kena deal dengan customer, kena deal dengan pengguna. Okey, dalam perkhidmatan rujukan, dalam perkhidmatan consultation, dalam proses peminjaman dan pemulangan, pencarian bahan arkib dan rekod. Okey, soft skill ni perlu sebagai advantage untuk bekerja nanti. Dan seterusnya adalah pembelajaran. Dari segi pembelajaran akan menjadi lebih cekap dan berkesan. Contohnya dalam kursus pengurusan maklumat ni diajar kita kemahiran atau skill dalam pencarian dan bagaimana untuk mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang sahih. Okey, terutama kepada mereka yang membuat penyelidikan atau research. Okey, bagi kursus teknologi maklumat pula okey, kursus ini dia melibatkan penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Sebab tu kalau kita tengok sekarang penggunaan smartphone, penggunaan tablet, penggunaan laptop, ini adalah teknologi maklumat ya. Okey, ia merangkumi teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti bidang perniagaan, pendidikan, perindustrian, pertanian dan lain-lain. Jadi teknologi maklumat ni merupakan penggunaan teknologi dan sistem komputer dalam aspek pengurusan dan pemprosesan data. So kepentingan yang kita dapat daripada kursus teknologi maklumat ni adalah seperti meningkatkan sistem komunikasi dalam organisasi. Contohnya dengan penggunaan internet yang kita ada sekarang, intranet dan juga email. Okey, dapat juga berkomunikasi dengan murah dengan organisasi luar. Contohnya macam kita tengah buat webinar sekarang ni, kita tengah buat program sekarang ni. So kita tidak perlu pergi ke organisasi tersebut. Saya tak perlu pergi ke pustaka. Encik Adli pula tak perlu datang dari jauh nak ke pustaka kan, sebagai ahli panel. Hanya menggunakan platform yang ada, menggunakan aplikasi yang ada, okey, tanpa mengeluarkan modal. Okey. Teknologi maklumat juga mengurangkan kos perancangan dan penyediaan dalam perniagaan dan kewangan. Okey, lebih murah menggunakan soft copy berbanding hard copy. Contoh sekarang ni kita tidak perlulah mengeluarkan kos untuk printing. Contohnya nak printing laporan-laporan laporan audit ke, laporan tahunan ke, semua boleh sekarang ni dilakukan secara online, secara maya saja, ataupun you hantar melalui aplikasi WhatsApp saja. Okey. Seterusnya kepentingan untuk teknologi maklumat ni contohnya perbaiki aliran wang tunai, iaitu dapat mengurangkan masa. Penggunaan ATM machine. Dulu kalau kita tak ada teknologi maklumat ni kan, kita kena beratur dekat bank untuk mengeluarkan duit saja. Dan juga kita kena isi borang lagi, nak minta cap jari dan sebagainya. Tapi sekarang dengan ATM machine yang ada, okey, kita boleh dapat kurangkan masa, okey, masa nak beratur dan sebagainya. Dan juga kita ada macam-macam aplikasi seperti Sarawak Pay, okey, Grab Pay dan lain-lain ya. Okey, kepentingan yang dapat kita perolehi juga dari teknologi maklumat ni adalah macam menganalisis data dengan cepat dan tepat dengan menggunakan software-software yang ada seperti SPSS, NVivo dan lain-lain. Dan juga penyebaran maklumat ni lebih cepat dan berkesan. Contohnya kalau kita dalam bidang perniagaan, kita nak buat marketing ke apa, ya, kita gunakan je media sosial seperti Facebook, YouTube supaya lebih cepat viral. Macam nak buat promotion dan sebagainya.
Okey, jadi apa yang boleh saya katakan dengan kursus pengurusan maklumat dan juga kursus teknologi maklumat ni, actually dia saling melengkapi. Dia saling melengkapi. Kursus pengurusan maklumat ni dia sains sosial, dia lebih kepada kemahiran menggunakan maklumat secara strategik dan juga mempunyai cabang disiplin yang berlainan seperti tadilah yang disebutkan pustakawan, Arkib, Rekod dan IT. Manakala khusus teknologi maklumat ni secara asasnya dia adalah sains teknologi. Okey, tetapi kursus ini juga merupakan cabang kepada pengurusan maklumat dengan penggunaan komputer dan perisian dari aspek teknikal dan pengurusan dan pemprosesan data bagi tujuan storage dan retrieval. Kita boleh tengok dari perbezaannya dari segi kepentingan tadi yang saya sebutkan. Okey, pada hari ini kecekapan organisasi dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Okey, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Tetapi penggunaan teknologi maklumat semata-mata tanpa pendekatan yang berkesan dalam perancangan dan pengurusan maklumat belum tentu dapat memastikan kejayaan. Okey, walaupun mereka ni mempunyai perbezaan, tetapi kedua-duanya saling bergantungan antara satu sama lain. Lagi-lagi di era yang memerlukan penggunaan teknologi di dalam pengurusan storan dan retrieval sesuatu maklumat. Okey, dan juga dikatakan tadi teknologi maklumat ini juga merupakan cabang kepada pengurusan maklumat. Okey, sebagai contoh saya ambil kat sini sebagai contoh dengan situasi di mana pengurusan rekod yang progresif dalam sesuatu organisasi, dia akan selalu memantau perkembangan dan perlu seiring dengan teknologi maklumat. Okey, dan juga perlu ada kerjasama dengan pakar komputer ataupun pakar teknologi untuk menggunakan teknologi bagi meningkatkan kawalan terhadap maklumat berrekod. Okey, teknologi yang digunakan mungkin adalah seperti komputer, okey, rangkaian komunikasi, email dan alat kita kata macam alat pengimbas, scanner dan sebagainya. Jadi kesediaan peralatan teknologi ini untuk meningkatkan kawalan dokumen semakin memberi kesan kepada operasi pengurusan rekod. Walau bagaimanapun kepakaran pengurus rekod diperlukan kepakaran pengurus rekod diperlukan bagi memastikan teknologi yang digunakan ini berkesan, okey, dan bersandar kepada prinsip-prinsip pengurusan rekod seperti accountability, okey, telus, integriti, perlindungan, pematuhan, ketersediaan, tempoh simpanan dan pelurusan. Kalau kita tak ada combination dua ni kan, mungkin sekarang ni lah akan mungkin menjadi masalah lah di masa hadapan kepada sesuatu organisasi. Jadi kita boleh katakanlah kursus pengurusan maklumat dan juga kursus teknologi maklumat ni memang saling melengkapi dan kita kena bergantung kepada each other. Jadi hari ini kalau kita tengok profesional maklumat seperti pustakawan, pegawai rekod, pegawai arkib, pengurus pengetahuan, document controller, penganalisa maklumat, konsultan dan juga pengurus kandungan ni, mereka perlu memaksimalkan penggunaan pelbagai teknologi untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi boleh dikatakan kursus pengurusan maklumat ni dan kursus teknologi maklumat ni dia adalah dia saling melengkapi. Okey, saudara moderator. Alright Miss, thank you atas perkongsiannya. Barulah kita faham maknanya perbezaan antara pengurusan maklumat dan kursus teknologi maklumat. Padahalnya tidak ada beza pun, ia saling melengkapi. Baik, terima kasih atas jawapan Miss sebentar tadi. Kita teruskan kepada soalan kedua kepada Encik Adli. Baik, soalannya berbunyi, sebagai alumni Fakulti Pengurusan Maklumat, apakah pandangan Encik Adli mengenai prospek kerjaya di dalam bidang pengurusan rekod dan arkib? Jadi silakan Encik Adli. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, first of all, saya nak expose about the potential, sebab in term of syllabus subject ni Cik Suhaida dah explain about the detail actually, not on the ground, but it's detail already. Okay, bila masuk dalam pasaran, first of all you need to be hands on dengan apa yang kita belajar.
The basic thing you should know. That's the orang kata our tool to attend the wall or to penetrate the area. Okay, you need to put in your mind you as a explorer tau. Sebab this is a first stage for you to step into the market, orang kata prospect. Tapi within the current situation now, kita see too much competitions, and then we see the nature of our market now. The priority is go to online application system. That's our core. But we still have a one part that we have, other people don't have. We have the strength of information management skill. That's our core. Sebab bila kita cerita pasal maklumat, kita kena tahu the process, the life cycle of information. Even sekarang kita ada all the application, everything dekat situ, kita boleh tengok. And then saya buka kejap dekat sini. Okay, bila kita tengok dalam industri, we need to be strength to show that we capable to do the job. Contoh, saya bagi myself as an example. First stage bila graduate, I see the future untuk record, document, archive di Malaysia pada ketika itu banyak di private sector. Sebab in term of the expansion, the career is more orang kata cepat. Sebab that time private sector very fast try to catch the development of IT, the evolution of IT. Compare dengan government, they're a little bit slow, and then kita tengok macam focusing untuk course kita ni lebih pada library. And then during that time, archive, National Archive only offer a job as archivist. Dan kalau kita tak boleh pursue that part, we don't have any chance. I mean, the process is take a longer time. Jadi bila saya go to private sector, I see the market is very wide. We just need to know where we to go. Okay, first of all, I put mindset because the good thing during my era, we have practical training. That's our strength. Jadi kita dah prepare on the last semester, semester 6, we go for the training, practical training. And then like myself, I go to one of a company that do publishing. They're producing a magazine apa semua. Dekat situ kita tengok the prospect of career. Sebab kalau saya minat dalam bidang tu, saya boleh fokus. But I just try to learn marketing, information management, macam mana they gather the information, they buat sale, they buat business, and then that's a good thing. Walaupun short, tapi we have a knowledge. Kita dah nampak culture dekat organisation macam mana, boss, management, client, market, apa semua. And then after I graduate, the first thing, yes, 2001 we suffer sebab that time very difficult to get a job. And then that time we, like I told you, we the first batch paling ramai, 200 lebih. Jadi among us ni memang ramai. And then one of part of our side, yes, they're focusing with library. Even myself, masa tu SPA punya form is our target lah to get the job. Within that time, we try to get a few job what we can get. 3 bulan pertama, I try to do like other people do, balik kampung di Terengganu 3 bulan. Try to get a job, apply all the job online, everything, submit. But I put condition, only 3 months. I cannot go more than that. If not, I will have a problem to get a job. After 3 bulan, the first thing I do, I move back to Kuala Lumpur. Balik semula ke Shah Alam. Sebab KL is the center to get a job, to find a job, anything. Saya datang je 3 bulan. After saya balik, within less than 1 month, I get a part-time job in some sort like advertising company who do the managing the competitions. I mean, we need to sort magazine, article apa semua. Masuk kerja. And then we tell our colleague lah macam mana get a job, part-time, daily pay.
within 1 or 2 weeks, alhamdulillah, saya get a job and I join as a full-time worker, same day with Black 11 September. That's my first day work lah. Saya joined with a construction company di Putrajaya. And then that's orang kata the day that I see the market, the importance of record and archive. Bila saya masuk dalam industri construction dan design, first thing saya tengok, we have ISO. That's our Bible in the organization that time. We consider as a tool. And then when you talk about ISO, you need to have a document. And when you talk about the document, you need to have a system, standard. And then when you talk about all these things, you need a person to manage all this process. Then that's our strength. Then we can see, kat situ saya tengok, that's a job that suit with my study, with my knowledge, with my skill. And then that's orang kata, first day, we start to do the job. And then alhamdulillah, I can see the result from what we have done. 2001 that time, kita orang buat project di Precinct 2, 3, the building. Now we can see MOF building. That's orang kata the project that been involved lah. And then from that we expand. We have a connection. We deal with a client, with the government sector, with industry, and we can see orang kata every sector. Sebab masa itu saya fokus pada construction and engineering. Kita tengok macam CIDB, JKR, contractor or anything, we have standard. We call code and standard, and that thing need a document as a guidance. Jadi bila kita cerita pasal benda-benda ni, it's relate with us. Yes, and another thing we need to expose with the audience or graduate about Prospek. Jangan takut, kerja tu ada. Cuma you need to be orang kata active and willing to learn. And then take chances to learn, sebab while you do the job, mingle around, mix with other people, with engineer, with accounting, with a quality, with a safety. That mean you learn a lot of knowledge. Sebab dalam setiap field dia orang tu, document and record is part of them. Jadi we need to capture all this orang kata momentum to learn and to show the capability. Macam mana you nak manage all the thing. And then is orang kata first step untuk saya bila saya kenal semua benda ni. Yes, another thing yang we can consider for the future in the faculty, probably they need to give some subject introduction about this kind of industry yang ada kat market. Dan saya tengok fakulti ada buat untuk medical. It's a good thing. Tapi dia kena orang kata expand lah, tengok dari segi engineering, construction or pharmaceutical. Sebab kita tengok market sekarang, apa yang perlu. IT is common, no need to worry. IT must now. Everybody, every course you learn, you need to have a basic in IT. Just if you want to go detail, then you need focus. Macam course kita ada application, kita ada database apa semua. Jadi the introduction is important. And then I get one of feedback from my colleague. He's in finance now, in finance or corporate. Dia buat documents, tapi he told us he need to learn about the finance, accounting, law, apa semua. Jadi dia learn by themselves. Orang kata itu dia dah pergi pada speciality lah. I put myself as example when I go to the construction engineering, I learn from these people the skill and how to get knowledge. The strength from us that time, we as information management student, we know where to get information. And then number 2, we need to spend more time to read. Itu kelebihan kita. Kalau kita tak do that 2 parts, we will left behind. Jadi sebab kita nak go to industry, we need to capture all this process and build your identity, your background, your profession. That's how I do. Sebab even I'm joining in private sector, yes. And then one more thing, we need to set our mind, don't scare masuk
industry, it's not permanent job, tak ada pension, tak ada apa. Don't worry, it's fair. Sebab you capable, you deliver, you will be sustained. I put myself example, Alhamdulillah, 20 years in the service, saya boleh kerja lagi macam biasa. Even though I move long all the time, tapi kita still get, Alhamdulillah, get a job, kita boleh kerja, kita boleh deliver. Don't need to be worried about this. Don't compare with the government sector. The permanent job, ada pension, ada kenaikan. Even in private sector also we have this kind of process, but it's more faster actually. Even like myself, from one position to another position, we can establish more faster if you perform and deliver. And the good thing in private sector, they pay you with your performance, your capability, and your strength. And I mean, all that time, the most important, you need to know how to market yourself and deliver. Jadi orang kata the competition, yes, it's very high. Tapi once you go to that stage, you will adopt all the information you need to know, the skill, and then the most important, you need to put on your mind which industry you want to go. Like myself, I'm interested with engineering on oil and gas. I'm focusing build my career, but I'm not a technical people. We only in information management. I build my career from 2001 until 2006, 2007, 2008. That means dalam 7 years, I spent learning about the engineering construction in the industry. 2008 baru saya betul-betul join the dalam oil and gas, because to build the career, to sustain, to capture all this, you need to learn while working. That means kita belajar. Even macam saya dah start first 2 years, saya just kerja with small company. When I moved to 2003, I joined with MMC. It's a big company, oil and engineering. And then Smart Tunnel project, that is my orang kata track record I've been involved. I'm doing the managing of the drawings, technical drawing, standards, procedures. During this era, 2000, 2008, we in momentum from conventional to digital. That's a good thing. Sebab kita core in conventional, tapi we capture in digital. Kita baru belajar, baru start market dekat Malaysia, baru start move from conventional to digital. Masa tu boleh tengok drawing A3 size, A1 size, you can fill the document by touch it and see. Belajar macam mana nak lipat drawing, macam mana nak susun drawing dekat hanger, lepas tu macam mana nak arrange to do the scanning, to make a copy. That means orang kata benda tu kita tak dapat kat fakulti. We never see all this material, but I'm learning while I'm doing the work. And then for example in the Smart Tunnel project, I just give example. Dalam Smart Tunnel project, kita banyak involved dengan paperwork. Sebab when we talk about the procedures, about the documents, drawing, standard, everything is documented as reference. Then the most important, bila kita kerja, we managing this thing, you can see the delegation of work from the management coming down to the engineer, to the site, and the good exposure, you kena pergi dekat lokasi. Sebab kita tengok macam mana people at site managing paper, drawing, standard, macam mana they use a drawing, A3 size at the location to check. For example, they do the concrete thickness. Dia tengok berapa tebal concrete, berapa banyak capacity of cement they do based on the approval drawing. That's a very interesting, the process. How the drawing yang dapat approve tu sampai the stage of print out and user use. The cycle, the life cycle of information daripada documents, daripada document management bertukar jadi record, and then after complete the process, finish all the project, benda tu akan jadi EFC, approved for constructions, and then benda tu akan convert as archive material sebab benda tu dah siap. And we will capture in the system, we start digitalize,
as a reference, tendering, everything. That means the whole cycle. Even though I'm engineering, but the life cycle of the documents from us, just the different is a content. You learn about the engineering standard, dia punya coding, you know how to read a drawing, dia punya numbering system. Basic is from us. It's our core is there. Tapi we learn something new. And then after I make a move from engineering, I start join with oil and gas 2008. 2008, but before that 2006 is momentum for me lah. From my work with local, with Malaysian, 2006, 2007, I start work with international people. That mean from multiracials. Kita bekerja dengan orang yang macam-macam nationality. For the first phase tu kita learn, kita tahu macam mana mindset orang kita, orang Malaysia macam mana, orang Melayu, orang Cina, India. Kita tengok dia punya skill, knowledge in term of business, process, macam mana. We go to, move to local, we go to international. We see macam mana European, Germans, US, British, macam mana dia managing the document. That's most important. Sebab first my boss is Germany and his background is mechanical, and I still remember what he said. Adli, when you do the job, you manage your project, the first thing you need to know how to manage your document. Dia tu seorang engineer. Tapi dia know the important. Even I can join the company and that project because of my qualification. Sebab dia tengok kita ada record management. I mean, they know, they respect with our courses and they confident that we can deliver. Alhamdulillah, that's the first job I'm doing, and the system still run inside KILA. We call ERL daripada main terminal building ke ERL station. I'm doing the project installation of a baggage handling system. Bila you turun daripada flight, you letak bag, you can carry until ERL. Dia ada mekanisme dia lah dalam tu. I'm doing for that project. Then that time I'm the only 2% Malay, one FQA, and myself is document control. And then we can see bila deal dengan European, dengan non-local, macam mana dia punya expectation, their knowledge. Then the good things, I learn a lot from my boss. He willing to send me to the courses that not in our foundation, tapi relate with the document. For example, like I've been sent for AutoCAD. AutoCAD is a technical part. You learn how to establish, draw the drawing in the applications. Then that's how we get the skill. Kita belajar macam mana nak configure, nak write up in the drawing, everything, managing in digitally. That's orang kata chance lah. Okay. And then after that, we can see the movement based on pada application juga. Macam dekat Malaysia masa tu kita dah start ada EDMS, ERMS, Electronic Record Management System. Jadi we need to orang kata to plan, to have a target. Like myself, I work in private sector. That time from corporate I go to the project, and project is like we have timeline. Bila project habis, we will determine either you want to carry on or you want to move. Because within 2006 until 2008, even we have a change with the leadership in Malaysia, industry still okay. I mean, competition, everything is okay. The job is there. I mean, you need to find it. Saya pindah daripada industri engineering, saya masuk ke oil and gas 2008. Dan projek saya tu antara yang still exist sekarang dekat Sabah, Gemusut Kakap deep water platform di perairan Sabah. Projek tu dalam masa 7 tahun dan saya involved dalam 4 tahun projek ni. Saya learn from beginning. Just the strength is our records and archive management. And in this profession, I'm dealing with documents and record. Archive is the last portion. I mean, all the day or routine or we call operation work is we managing the documents.
And the good thing, the documents we receive globally. Daripada Japan, daripada Canada, daripada Saudi, daripada Denmark. But the good thing that time, you can see in oil and gas industry, they're willing to spend the money. That means they don't mind to buy application software, and then the need of the project itself. Sebab gemusuk kakap ni masa tu the client is oil and gas. Client oil and gas, dan client dia adalah Shell, dan they consider as a high profile project untuk country, and then they don't mind to spend 1 million, 2 million, 3 million to get the system. And when come the system, the good thing, they bring the people who have a skill to deliver, to share the knowledge. That's the skill that you will get it while you work. You cannot expect get from faculty lah. The momentum is there. Sebab bila I'm leading since 2007, I start lead people. I'm managing few document control. Like myself, that time I'm managing 5 to 6 document control. I'm become a lead. That means we have a team. We have a big team because we're managing 1,000 documents per day. And then our communication is all around the globe. You need to attend online meeting. Situ dah start ada online meeting macam ni. Online kita meeting dengan orang di Jepun, orang di US yang beza 4, 6, 8 jam. Macam sekarang saya beza 4 jam daripada Malaysia. Jadi kita need to plan everything to make sure online properly, and the most important what we deliver is we can complete it. That's orang kata task lah. Task that you need to learn, you need to get it while you do the work. And then I'm establish the work in industry, and then after a certain stage, we see 2010, our graduate become more, and we see the need of competitions. And then masa tu baru kita tengok baru ada medical sector yang start offer the job, and then it take a time lah sebab faculty produce a lot of student, tapi the market in Malaysia a little bit tepu lah, lambat. And then when I'm joining with industry, we get a competition with other courses sebab dekat market masa tu dekat Malaysia kita have a problem bila anybody who finish the study, they don't care, they go what kind of job they can get, they will do it. Jadi kita get unfair competition. Sebab bila masuk industri, kita jumpa engineer yang buat document control, kita jumpa orang business, orang accounting. Jadi saya tengok market ni dah tepu dah sebab graduate terlalu ramai, and then we cannot expand our career. Sebab first of all, we see the package, the salary. Macam saya duduk kat private sector, I need to consider sebab the cost of we need to take care is very high. Not like government, you secure, you have all the facilities. In private sector, everything is based on your salary, on your package. Jadi, I put in my mind, I need to explore international market. I start make a try 2012. I've been to Qatar first. I've been to Qatar and I bit shocked. Sebab bila sampai di Qatar tu, I go for interview, I see the prospect is very wide. Tapi nobody dare to go except I meet one of my senior, nama dia Rashidi. He's an ex-Shell. Dia dah kerja kat situ di Qatar for few years. And then when we go there, we see the competition. I have a competition interview with one guy from Scottish, another guy from KL, but he's a very senior lah. Bila dig balik, tengok our super senior. He's a practice in technical engineering dekat Petronas. We meet and become friend there. 2012. Masa tu saya dah pergi ke Qatar. Saya dah try to see, but unfortunately I'm not get the job. And then back to Malaysia, I do the work in oil and gas. I'm joining with a high level company. At the end, I'm joining with operator level like Sapura, Prospek, and the last one is Newfield, American oil and gas company. I see again the prospect. Sebab I have a children, I have family, and then I see the challenge because graduate kita makin ramai, and then you need to compete with the youngster that have more skill, more knowledge.
Jadi bila you nak sustain in industry, you need to have something more advanced than other people. Jadi we need to see the prospect globally. Jadi bila dah tengok macam tu, I've been offer actually on the some stage, you no need to worry because you already established as a professional in the industry, people will know you. That's I see a little bit lack in our courses. Tak macam library we have a society, we have organization that combine all these professional in one team. No, we don't have. But internationally we have archivist society, we have record management society. Tapi kat Malaysia tak ada sebab we little bit lack. We only focusing for certain prospect career. Jadi bila saya tengok, saya banyak interact with international. I've been offered a job in Abu Dhabi 2013. It take almost 1 year. I'm negotiation with them with a package, with a benefit. And then masa tu pun my wife waiting for the baby apa semua. Jadi orang kata take a time. But I dare myself, challenge myself to go because I see prospect outside is more bigger daripada di Malaysia sebab kita dah establish di Malaysia, kita dah reach one stage. That time I'm already 13 years in industry dan kita tengok youngster makin ramai. Then I need to be fair. My time will be come to the end sooner. And then kita kena bagi chances dekat youngster. Sebab while I'm doing the work in industry, I have a few projects. Since 2006, I start bring the student from faculty. I expose them how to set up engineering record center dinilai 2006. 2008, I bring them to AFC to managing document management untuk competition in AFC. Lepas tu bila I left Malaysia within 2 years, I bring 2 years recruit youngster from our faculty, bawa dalam industry. And then until the end last year 2013 that I recruit 2 guys fresh, budak library in record, budak degree library to do the records in a company. And alhamdulillah one of them still there. I think she's still there with the same company. I think she's become senior already there. She learned a lot about the engineering process, everything. That's orang kata kita left legacy to other people to carry on. I mean, I'm not ready to get a job to sustain in industry to get all the thing, but we open the door. Sebab we know the difficulty part to penetrate the market because we not been exposed and nobody knows us. That's the orang kata the challenge part lah. For I put myself as example, I'm struggle to get a job to be introduced with these people because they don't know our capability. Jadi bila kita dah dapat peluang, we dah open the door, we should bring. Not saying I'm try to play a crony, tapi we need to bring a suitable people with the correct qualification to deliver the job. Baik. Dan alhamdulillah. Okay, Cik Adli. Mungkin Cik Adli boleh ringkaskan sikit lagi sebab kita ada last question untuk dua-dua panel. Boleh Cik Adli? Okay. Alright. Silakan Cik Adli. Boleh ringkaskan. That's orang kata, okay. And that part, for that time, now what we see, we little bit lack in industry. Bila kita tengok prospect, we lack in term of introducing our graduate. Sebab competition is high. Kalau the senior or early people who come to industry not give a chance with our graduate, we cannot sustain in the industry. That's the difficulty part. Tapi the challenge also untuk youngster, when people give a chance, deliver the job. Sebab saya pun ada experience bila kita give a chance with the youngster, they're not interested with the job. That's the most problem. Sebab need to know in the industry, the competition is not like in government sector. You not perform, you not deliver the job, ma'assalamah, bye-bye. In government, you have process. They learn, they study everything.
That means that the difference. Tapi you can do it, insyaAllah. That's the difference. Because I'm focusing in industry. Sebab I want people know in industry, they have chances. They have opportunity. And the last part, before I finish this question, interesting attraction part is salary. I reveal here to give attraction to people. Before I left Malaysia, my salary 5 figures. 5 figures mean managing the documents. If you compare with in other industry, in our profession, even librarian, you cannot get 5 figure. But in our industry, yes, they're willing to pay. And I've been informed before I left, one guy managing the document in one of operator in oil and gas, they pay 20,000 per month. Di Malaysia. That means industri sanggup bayar bila you have a skill, you have a knowledge, and you have been known in the market. That's orang kata attraction. Kalau you compare dengan library lain lah. Sebab dia proper structure. In record dan archive, that's the momentum. Untuk last part nanti saya akan cerita pasal record, pasal archive saja. Yang ni saya cerita document dan record di Malaysia. Okay? Alright, okay, terima kasih Cik Adli. Satu perkongsian yang amat menarik tentang pengalaman Cik Adli memulakan Kerjaya sebagai archivist specialist. Baik, kita pergi ke soalan yang terakhir buat kedua-dua panel. Kita mulakan dengan Miss Wahida dulu terlebih dahulu. Soalan yang terakhir buat Miss, iaitu apakah peluang prospek Kerjaya sekiranya pelajar memilih untuk mengambil kursus ini sebagai diploma atau ijazah mereka? Jadi silakan Miss, ringkas dan padat. Okey, terima kasih. So soalan ni memang selalu menjadi persoalan lah kepada graduan daripada Fakulti Pengurusan Maklumat. Tapi kalau kita tengok peluang yang ada sekarang sangat meluas dalam bidang ini. Kita boleh tengok kalau dalam negara kita, kerjaya yang paling utama daripada fakulti ini adalah pustakawan dan pegawai Arkib. Kalau kita tengok pustakawan ni dia banyak banyak kategori bergantung kepada jenis perpustakaan tu. Pustakaan negara, pustakaan negeri, pustakaan akademik kan. Dan ini dia memerlukan kompetensi yang khusus berdasarkan keperluan organisasi tersebut. Tapi kalau kita tengok di sektor swasta, jawatan ini dia berbeza-beza, dia tidak spesifik dan dia tidak tetap seperti jawatan di sektor awam. Okey, macam sekarang kebanyakannya kan dah bagi contoh tadi, ada jawatan yang dipanggil sebagai document controller. Okey, walaupun namanya adalah controller kan, pengawal, tetapi individu ini bertanggungjawab menguruskan maklumat di dalam organisasi. Jadi peranan profesional bidang ini sangat penting. Tidak kisahlah di mana di organisasi mana pun kita berkhidmat, rekod dan maklumat itu menjadi asas untuk diuruskan dengan sebaiknya. Sebab kalau kita tengok rekod ini merupakan bahan bukti kepada transaksi yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Jadi kita boleh faham bahawa bidang pengurusan rekod, bidang pengurusan maklumat ini penting dalam sesebuah organisasi. Jadi secara sedar tak sedar organisasi ini dia memerlukan profesional dalam menguruskan rekod dan maklumat. Okey, mahir untuk menguruskan rekod-rekod dan dokumen yang dihasilkan melalui transaksi tadi. Jadi kita boleh tengok kelebihan yang ada pada kursus ini. Ia merupakan satu program yang dinamik. Okey, kerana program ini sentiasa bergerak ke hadapan, mengikut peredaran masa, bergerak seiring dengan perkembangan teknologi. Okey, dia tidak statik dan terhad sahaja. Kita selalu macam beranggapan ataupun dimomokkan kan dengan bidang ni, pengurusan rekod, pengurusan maklumat ni hanya mengurus fail dan rekod di pejabat. Kalau di perpustakaan tu kerja dia apa? Cok buku, susun buku dekat rak kan. So ini adalah pandangan yang kita kata lapuk lah, pandangan yang klise sekarang ni. Okey, fakulti ni, fakulti pengurusan maklumat ni dia melihat peluang-peluang yang ada pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Pengurusan rekod di antara program di dalam fakulti yang banyak hubungan dengan pihak industri melalui MOU yang telah ditandatangani. Contohnya fakulti kita sendiri, fakulti pengurusan maklumat ni dia ada MOU dengan badan kerajaan sebab kita tahu badan kerajaan seperti Arkib, Negara Malaysia dan Pustakaan Negara Malaysia ni, student kita ni, pelajar kita ni merupakan feeder kepada mereka, kepada organisasi mereka.
Jadi hubungan ini berlaku dan selalu berbicarakan tentang hala tuju yang baru mengikut peredaran masa dan teknologi dalam bidang pengurusan rekod dan arkib. Okey, contohlah MOU yang recently lah, okey, yang ada di fakulti MOU dengan UTP, University Technology Petronas. Okey, dan juga IT company Digicom. Okey, dengan UTP fakulti boleh menjalinkan kerjasama berkongsi dan bertukar pandangan dalam bidang ini untuk pengurusan rekod, mengekalkan pengetahuan dan amalan dalam corporate memory adalah konsep yang penting sebagai aset organisasi yang sangat signifikan untuk sustain business operation. Okey, juga boleh menempatkan pelajar untuk menjalani latihan industri dan menjalinkan networking. Contohnya kan, kalau student pelajar degree ni kan, dia dihantar buat latihan praktikal di UTP kan, dia boleh menjalinkan networking dan mungkin juga boleh terus diserap untuk bekerja di situ apabila tamat belajar ataupun di mana-mana industri yang mempunyai MOU dengan fakulti. Seterusnya hubungan industri yang direct dengan IT company seperti Digicom ni tadi, ia memberi kemudahan dengan penggunaan server dalam pengurusan rekod secara elektronik. Juga mempunyai MOU dengan Gloco Malaysia yang mempunyai experience dalam computerized healthcare system. In fact, Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Sarawak sendiri juga banyak membuat kerjasama dan kolaborasi dengan Pustaka, Arkib Negara Malaysia Cawangan Sarawak, dengan private sector juga seperti academic library di private university, private hospital dan lain-lain bagi memenuhi tuntutan kursus dalam pengurusan maklumat. Fakulti Cawangan Sarawak juga mengambil inisiatif dalam proses perancangan untuk membuat MOU dengan pihak Pustaka juga. So harap pihak Pustaka mendengar ya. Okey. Okey, persepsi yang ramai orang kata tentang rekod ni mengatakan bidang rekod ni menguruskan fail dan rekod di pejabat sahaja, dealing dengan kertas, dokumen. Sebenarnya kalau kita tengok dalam fakulti ni, dia bukannya hanya mengajar teori semata-mata, tapi bidang bidang pengurusan maklumat ni juga dia develop student personality. Okay, such as behavior, attitude to make yourself better. Okay, to be a good person, good thinker, betul tak Nuriman? Okay, good decision maker kan? Alright. So fakulti ni kita taklah ajar secara teori saja kan, tetapi juga mengajar practical subject. Kalau degree dalam ijazah, program ijazah ijazah sarjana muda, diajar oral history kan, seperti yang disebutkan tadi, preservation, digitization dan lain-lain. Ini memerlukan you berkomunikasi dengan berkesan, dengan baik dan macam mana nak membawa diri you untuk survive apabila tamat belajar nanti. So graduan akan menjadi seorang yang lebih practical, analytical, kerana dapat menilai sesuatu maklumat itu relevan dan valid untuk digunakan, dan juga ada kemahiran untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk pelajar diploma pula kan, antara kursus yang dikategorikan sebagai practical subject. Kalau ikut diploma ni kita tak ada practical training, tapi kita banyak practical subject yang memerlukan komunikasi yang bagus, yang memerlukan engagement dengan community dan sebagainya. Contoh pelajar metod pengajaran pembelajaran perlu mengadakan lawatan akademik. Okey, perlu mengadakan lawatan akademik ke Arkib, ke pusat rekod ataupun organisasi lain bagi melihat sendiri secara hands on pengurusan rekod dan arkib. Sebab benda ni tak dapat dalam kelas, tak dapat masa kuliah. So kena bawa pergi ke buat lawatan akademik. Okey, in fact State Repository Arkib Negara Malaysia Cawangan Sarawak adalah tempat yang selalu kita bawa bagi tujuan tersebut. Juga pelajar diberi kemahiran untuk menganjurkan program seperti kursus extension service, di mana pelajar perlu membuat community service, berkomunikasi dan ada engagement dengan orang ramai. Okey, ini pun satu kemahiran yang perlu bila diorang bekerja nanti. Okey, dan juga selain daripada itu, salah satu kursus yang diperlukan dalam pengurusan maklumat ni adalah promotion. Okey, promotion ini pelajar perlu bijak, berkomunikasi bagi menyampaikan maklumat kepada pengguna. Dan nak menyampaikan maklumat tu kenalah betul, kenalah tepat dan mengikut fakta yang betul.
Okey, jadi kita kena gunakan apa yang kita belajar dalam classroom, apa yang kita belajar secara practical subject tadi, kita boleh apply dalam bidang-bidang lain juga. Kalau kita tanya pada alumni, kita tanya pada alumni, ada juga yang bukan bekerja sebagai jawatan pengurus rekod, pustakawan ataupun pegawai arkib, tetapi kerja mereka ni juga ada kena-mengena dengan pengurusan rekod dan maklumat. So ini adalah advantage yang ada kepada pelajar dalam bidang ini. Okey, macam saya juga adalah alumni kan dalam bidang pengurusan rekod, alumni UiTM. Sebelum saya berkecimpung dalam bidang syarahan ni kan, nak share sikitlah pengalaman kena interview tau Nuriman. Okey, selepas graduate degree dulu kan, ijazah dulu, saya pernah hantar resume semasa menghadiri career fair di Mid Valley Kuala Lumpur. Kat situ banyak company especially private sector private sector. So saya hantar je resume saya di setiap booth yang memenuhi kriteria yang mereka nak lah. Okey, tak lama selepas itu kan saya dipanggil untuk menghadiri interview atas jawatan yang berkaitan dengan akaun. So saya pun pelik. Kenapa akaun? Kalau tanya saya post apa, saya pun dah tak ingat lah sekarang dah lama dah 16 years back. So company ni adalah company SME company di Cyberjaya. Okay, so saya agak belik kerana kenapa mereka panggil interview sedangkan jawatan saya ni, sedangkan jawatan tu tak ada kena-mengena dengan bidang yang saya ambil. Jadi saya pergilah untuk interview dan untuk mencari pengalaman juga kan. So bila di interview tu ada 3 panel, 2 daripadanya memang bos di company tu lah. Okay, bila mereka ni kan, mereka tak ada background dalam bidang pengurusan maklumat dan rekod, okay, tapi mereka berminat nak tahu, okay, berminat nak tahu apa sebenarnya bidang yang saya belajar ni. Okay, so jadi saya ni bersemangat lah. Lepas tu dengan penuh yakinnya pun saya explain tentang pengurusan rekod, pengurusan maklumat ni. Okay, so bagi tahulah mereka kan pengurusan rekod ni satu proses di mana wujudnya rekod sehingga pelupusan rekod dalam sesuatu organisasi melibatkan jenis-jenis rekod aktif, tidak aktif, dan juga rekod ini penting untuk sustain operation dan transaction dalam bisnes. Jadi mereka sangat interested mendengar dan memberikan pendapat mereka bahawa bidang ini sangat bagus dan relevant in the future kerana information growing very fast. Okay, rekod diwujudkan hari-hari dalam organisasi. Jadi jika tiada siapa yang dapat menguruskannya dengan betul, dia akan berlaku lambakan rekod dan information overload. So jadi lebih kurang macam itulah pendapat mereka. Okay, so 2 weeks after that saya dipanggil untuk dapat kerja. Dia offer lah kerja dan saya diberi skop kerja untuk menguruskan accounting record. Pada masa itulah di samping membantu account clerk di company tersebut. So jadi selain di government sector, kita jangan nak berharap jugalah untuk bekerja di government sector apabila keluar nanti sebagai pustakawan, pegawai rekod, pegawai arkib. Okey, banyak juga kita punya graduan yang bekerja di private hospital sebagai pegawai rekod perubatan dan juga dalam enforcement agency. Tahulah enforcement agency ni badan kerajaan yang pakai uniform. Tahu kan? Nuriman macam polis kan, askar kan. Sebab mereka ni deal dengan rekod almost every day. Macam sekarang ni kalau you langgar SOP je you kena saman. Betul? Kena compound. Lepas tu all the information record tu semua nak letak macam mana kalau kita tak ada profesional yang menguruskannya. Okay? And then dalam sektor pembinaan juga dan juga sebagai eksekutif di private company yang well established. Jadi ni pendapat saya, jangan jadikan pengurusan rekod ini sebagai satu bidang yang hanya tertumpu pada pustakaan dan arkib sahaja. Tetapi gunakan skills, kemahiran yang you ada, pengetahuan yang you ada, yang you belajar dalam bidang ini untuk you explore lagi bidang-bidang yang lain juga. Okay, banyak benda-benda, banyak bidang-bidang lain yang you boleh explore yang berkaitan dengan pengurusan maklumat. Kerana setiap organisasi yang bidangnya berlainan pastinya ada rekod di tempat mereka. Jadi passion, keterujaan apabila bekerja nanti juga penting untuk memberi semangat dan motivasi untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam menghadapi apa jua dugaan dan cabaran sekalipun. Jadi bakal graduan ni dia kena think out of the box.
Okey, kena be kreatif. Kena berani explore bidang yang baru dan juga kena berani keluar daripada comfort zone mereka ya. Okey, jadi kenapa bila ada kerjasama fakulti dengan pihak industri ya. Okey, kat sini kita boleh tengok ia bertujuan untuk pertukaran maklumat perkongsian pintar dan juga pendedahan tentang kepentingan bidang pengurusan maklumat. Dengan pendedahan yang diberikan dan kesedaran yang ada hasil dari kerjasama ini, pihak swasta lah terutamanya kan boleh mewujudkan satu jawatan khusus bagi pengurusan rekod dan arkib sebagai bidang profesional di dalam organisasi mereka. Dengan hasil kerjasama ini juga fakulti sentiasa berusaha untuk mencari ruang dan peluang kerjaya untuk bakal graduan dan merealisasikan aspirasi untuk membolehkan graduan mendapat pekerjaan setelah tamat belajar nanti. Okey, itu saja dari saya Nuriman. Baik. Okay, Terima thank you kasih. Miss atas perkongsian dan jawapan tersebut. Baik, kita teruskan kepada soalan yang terakhir untuk Encik Adli. Jadi Encik Adli, bolehkah Encik Adli kongsikan sedikit mengenai pengalaman bekerja dan serba sedikit mengenai deskripsi kerja masing-masing bagi memberikan gambaran kepada kita semua yang juga pendengar pada petang ini mengenai bidang pengurusan rekod dan arkib atau maklumat. Jadi dipersilakan Encik Adli, ringkas dan padat. Terima kasih. Okey, terima kasih moderator. Ni nanti slide saya ada tunjuk kat sini. Ni ada satu pautan International Archive Record and Information Management. Bawah ni ada link. One of guy ini profession dia as archivist di banking sector dan he is a very good guy. Dia selalu berkongsi kerjaya-kerjaya yang publish dekat online sebab dia ada contact worldwide. And then recently dia bekerja di ASEAN Bank Federation. Jadi nanti daripada slide ni boleh try lah explore. Dan dia dah establish dia punya blog ni dalam 16 tahun. Dia loyal with this profession lah. Okay, for this session saya nak tunjuk what the reality. Okay, since I mentioned that for these 7 years in the UAE, I'm focusing with archivists. And one part of archivist, I do the appraisal. This you can see inside. I do the appraisal. This the reality of archivist. But the private sector, the guy with white dress is my supervisor, my boss, and then another guy is my colleague. Okay, and then you see the process is there. The whole life cycle, the approval. You need to process all the documents until the last stage, until the approval. This disposal, you can see the picture, the disposal ceremony. My boss shred the document, and the second photo you can see the result we get, and then this achievement we get as an archivist. We complete the disposal, and then there's one big achievement. Sebab bila dalam archive industry, disposal become some sort like encouragement ataupun milestone. Sebab disposal ni bukan mudah. The process I try to get this paper to be approved, it take 2 years. 2 years process from the organization, management, clients, company until the National Archive. That means represent government. And then bila kita dapat, we already win the war. Sebab the process is very long, 2 years. Sebab all the process in term of disposal, hierarchy, apa semua tu, ambil masa yang terlalu lama. And then all the parties in the photos play their part. They come, review, check the system. And then in the photo, I'm the only one Malaysian, the last one. This I'm success to do the disposal. I sending 2017. I managed to do disposal 2019. 2 years. Itu dekat luar lah. Dekat Malaysia saya tak tahu proses. Sebab dekat UAE, the process is very long because they're very particular about the records and the federal law is very strong. Federal law number 7, archive management. They put condition, nobody can destroy any record without approval until the government institution from National Archive, or you be sentenced to jail 2 years
million. Nah, siapa nak dispose document without a proper approval, you masuk ke dalam 2 juta you kena bayar. That's the enforcement, very strong. That I'm very feel happy sebab the country itself they remark the importance of record and archive, and then they make sure that thing is delivered. Even in the organization itself, because I'm work in industry, but industry oil and gas di sini is part of government entity. We consider as a government servant, and then the functionality of archivist is parallel. That means we reporting directly to the chairman and the CEO. That means they will check with us in terms of implementation. Sebab kalau ni tak comply, yang masuk jail CEO, not me, the CEO and the chairman. Jadi the foundation is strong, the responsibility is strong. That means we as a professional position it will be strong sebab we cover by law. Sebab itu yang penting, sebab macam di Malaysia di government sector we don't have problem sebab kita ada akta arkib. Tapi akta arkib we need to improve little bit sebab kita still lot of loophole sebab kita still refer with the old 1956 punya act. Malaysia kena improve. That's my comment. Okay, back to the professions. Sebab ni what I'm doing now and this what I'm handling now. In terms of professions, they need to know macam Cik Suhaidan mentioned, di Malaysia the problem is the designation itself. Dekat Malaysia in industry ada pegawai rekod bukan nama pegawai rekod, admin officer, system officer, bla bla bla, tapi in private sector in engineering oil and gas kita ada standard. Kita ada document control, kita ada record management, kita ada document management, kita ada electronic document management. That means the policy is there. Tapi bila enforcement or act kita loose, jadi nobody cares. Sebab tu yang jadi dekat Malaysia kita little bit caca merba. Jadi orang tak nampak macam graduate, dia mencari dalam paper, dalam online, mana position record management. Dia tak jumpa sebab benda tu tak publish exactly as a standard in JD. Tapi dia guna profession lain. Admin, executive. Tapi bila baca dia punya task, scope of work, dia buat record. Dia managing filing, dia scanning, dia do register, they sort the document, they upload in the system, they give a training. That's the problem. Sebab kita tak ada standard. We not care about the position. We just concerned about who will do the work. That's our lack lah. And then I think faculty need to come out with some solutions sebab the market you will see the student will not notice all this unless they know. And I'm struggling this 13 years last time like that. If a normal profession dekat industri biasa memang they miss up. Kalau you go to the government sector memang di standard. Jadi dia standard librarian apa, pegawai arkib apa, pustakawan apa. Tapi dekat private sector only certain industry. Jadi I'm fully recommend faculty can share the exposure sebab kita faham graduate kita banyak tapi the focus is there. The profession need to be focused. Sebab kalau tak it's not value. You graduate you cannot deliver your work. You buat business, you become a teacher. Yes, you need to survive, tapi it's not worth it. When you have a profession, you have a professional in your courses, you cannot deliver. I mean, it's not worth it. Sebab tu kita tengok ada, sorry to say, ada yang 3 tahun, 4 tahun tunggu sebab try to catch the professional in government sector. Macam pustakawan, dia ada degree library, dia nak pergi library. Library okay lah, fair for them sebab position dia banyak. Tapi untuk rekod, you takkan jumpa. Kecuali di medical yang lately ni ada dan government sector dekat Arkib. Tapi Arkib pun bukan tiap-tiap tahun ambil officer. It's not like a library. Library is different. It's a wide. That's why jadi another part to sustain this thing, to rectify the mistake that we have seen. We need to establish a society. I'm fully recommend faculty should play part. Try to push about the society. Sebab macam library, they very strong. They have
Persatuan Pustakawan Malaysia. I mean, they consider, they take care all the benefit, they know what happened in industry. Rekod kita tak ada. Adalah few years a long time ago dekat fakulti, tapi we need to do it. If not, youngster we not get a benefit. Like myself, I already reached the par. I already go to the certain level. I don't need that kind of thing. Tapi I'm willing to share my skill, my knowledge, my network, my contact, my idea to give a chances with new people. And the good thing now, back to the market, if you refer to industry, don't see on certain industry, go global. Sekarang yang paling banyak berkembang, pharmaceutical. And pharmaceutical, one of them need about a record and documents. In terms of laboratory, obat-obatan, medicine, apa semua. That's another part. Tapi orang kita not willing to go fly from Malaysia. Sebab sekarang globally, benda ni berkembang dan they need a document. Like Cik Suhaida cakap, all industry, the core is records. And the archive is the last part. Archive only mostly the position exists in corporate sector. Like myself example, 7 tahun saya serve dekat UAE sekarang, memang saya duduk dekat corporate. Sebab archive takkan duduk dekat project, dia akan duduk dekat corporate. You will deal like I show the last photo, that's the scenario. You duduk dalam center to managing all the corporate. That mean all the item on the last stage in a life cycle of business process. Dia dah duduk last stage sebelum dia dispose or they use or they scan as a corporate memory. That's the difference. In term of life cycle dia tu, orang kata dah last part. The good thing in record, we learn from beginning, from the creations until disposal. Then I've been start the work from beginning, from the documents, record, and now I'm staying in the last stage, in the life cycle of record. Kalau library different, you will stay in one sector the whole life. Sebab library is not like record. Record is a evolution. Daripada creation dia tu dia ambil masa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 20 tahun. Same like our profession. Jadi kalau you can capture all the process, you will see all the scenario. Even like myself, when I start working in documents, I see some sort like a wrong in faculty. No, sebab bila kita tengok dokumen dekat market difference, they need to do this theoretically dekat apa yang kita belajar kita tak nampak. Active record, semi-active record, non-active record, vital record. Tapi bila dokumen move from the stage to record, we see the change is there. Daripada document management, the change become record management. That's a two scenario berbeza. And like now, I'm on the last stage, archive. Totally different. Benda tu dah orang kata dah phase 1, phase 2, phase 3, last stage. That mean you already follow the flow. Okay, back to the related question about the resignation again. I emphasize, try to explore and share with the student that market Malaysia is like that. Sebab kalau kita tak betulkan, we don't expect market will betulkan apa yang salah. Sebab they only talk about a dollar and cents. Jadi kalau kita ada initiate, we try to do, the way try to do is by the law. That's only the mechanism. We need to recommend, we need to suggest. Sebab kalau tak ada law, mentality manusia is like that. For example, like COVID-19. You have SOP, you breach the SOP, you get penalty. That's only the way. To teach people follow the rule, they need to have a law. And then we need to emphasize, if our law is there, we need to emphasize. We update, we change, we improve. Not saying we don't like the law, tapi we need to make sure it's parallel and meet the current situation. Kita tak nak macam sekarang dalam Arkib, pegawai rekod jabatan boleh dilantik. That clause is not useful now. That means kalau you pergi government sector, ketua pengarah dia kata, okay, you as an admin, I appoint you as a record officer. They give a paper. Alas, they get a job. Not a specific position. Sebab pegawai rekod designation dulu ada. Zaman Tun Dr. Ismail ada. Dan position tu still wujud sampai di Kedutaan Malaysia. Dan pernah ada position pegawai rekod
di United Nations daripada Malaysia. Baca buku biografi dia, ada. That's our strength. We as a IM people, we need to read. Sebab tu saya cuba highlight. Sebab kita see the loophole. For example, like Rekod, you need to know about the procedures. You need to know about the law. You need to know about the guidelines. You need to know about the standard. This all the thing you need to read and learn. Sebab bila kita kerja, all this become our guidance and reference. Kalau kita tak ada, we don't have a knowledge, we don't have a skill, we be left behind. Sebab competition banyak. Bila you dah masuk market, you don't expect you meet with same people. You will see all people from other courses yang willing to do your job as long as they get the chances. Jadi we need to be fair. Kita jangan orang kata shock sendiri tengok course kita bagus apa semua. Tapi kat market we cannot survive. Same my situation when I come to international level. Kita come from Malaysia, we think we have a good. Yes, we have a good courses. Tapi bila nak compete dekat international, you need to meet with all kind graduate all around the world. Dia orang ada course ni. Sama macam kita, dia ada subjek ni. Jadi we need to show our strength. That's the most important, back to our track record. Jadi if you have a good track record, the chances will be advantage with you. Because all these things have a continuity related. From first day you do the job, you build your career. Alhamdulillah, I build my career di Malaysia. Di Malaysia is a good place to learn. Lot of chances you can learn. You've been exposed. Just either you want or not. And Alhamdulillah, faculty full cooperate. Dia support. I mean, it's not the issue. And then most important now, the graduate and faculty, the network need to be strong. Even myself, outside the country, the network is there. Even now, I'm doing some research, for example. I go to National Archive in UAE. I've been to British Archive. I've been to Scotland Archive. I've been to Thailand Archive. We build and establish a network. And I've been to Copenhagen, join the conference in archivist specialist in oil and gas industry. Kita tengok macam mana Europe establish. Even in oil and gas industry, kita meet with people in archive from National Archive all around the globe. They do present a paper willingly. They not pay. We just pay our expenses, get hotel ticket, just to have a conference. Kalau dekat Malaysia, nobody dare to do it. Orang berkira pasal duit. Tapi the European dia do. And I'm the only one from Malaysia that time attend this conference, and I see a lot of good idea. They even participate from university, from government institution, with private sector. They can sit together, belajar, learn, and share the knowledge. Even I'm from industry, I notice about how they preserve the photograph collection, manuscript, record, and then the digital project. That's a scenario. Okay. Baik Charlie, terima kasih atas explanation untuk soalan-soalan tersebut. Baik, untuk para penonton dan para peserta sekalian, kita telah tamat untuk sesi yang pertama. Jadi kita teruskan kepada sesi yang kedua, walaupun masa mencemburui kita dah pukul 4, tapi kita cuba sedaya upaya untuk menanyakan soalan-soalan anda kepada panel-panel kita. Baik, sebelum saya menanyakan soalan-soalan tersebut kepada panel-panel, di sini pihak penganjur telah mendapati banyak soalan-soalan yang telah dikemukakan. Walau bagaimanapun dengan masa yang terhad, kita syorkan untuk para peserta dan penonton mengajukan soalan-soalan anda ke email statedepository@sarawak.government.my. So boleh ajukan soalan-soalan anda kepada email tersebut. Baik, kita teruskan kepada soalan yang pertama kepada Miss Dida daripada Encik Tereni AK Sabang daripada Unit Sumber Manusia. Question, currently mindset of people is record managing through system platform better than physical technique. However, not all record can manage through system. What is your opinion? Jadi Miss Dida, silakan ringkas dan padat. Terima kasih.
Okay, that's why when I'm explaining about course in information technology, is they have a relationship with the information management as well. So that in terms of that, as a information professional, we should have a knowledge, have a skill in both courses with information technology and also information management in order to manage our information and record so that we don't left behind. Okay, so we have to follow the trend, okay, the technology that have in the organization in order to achieve organization objective, mission and vision, because we know nowadays we depend on the technology. Okay, even though manual also is still important, manual also still important. We have to depend on the manual record as well. But at the same time, we have to follow in terms of the trend in the technology. Okay, for example, we have the method of digitization from the material in the hard copy, and then we convert or migrate in the soft copy. Okay, and then we put in the storage that now we have. Before this, we depend on storage devices, but now we have a cloud storage. So all this kind of field in information technology, we have to we able to learn. We must able to learn and must have a competency in order to do that. Okay, I hope it answer the question. Alright, thank you Miss. Harapnya menjawablah soalan tersebut. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Untuk Cik Adli pula, soalan daripada Zoom, daripada Uji. Soalan ini berbunyi, currently mindset of people is working at government sector is more secure than private sector in terms of welfare, privilege and etc. What is your opinion by this statement? Jadi silakan Cik Adli. Okay, straight to the question. Actually, is for our profession, you need to put in your mind the opportunity is there, and then in terms of now the package, everything in Malaysia is better. Even you work in private sector, they cover with insurance, benefit, bonus, increment, everything. Just the competition is more wide sebab dekat private sector, they're not rigid with the same courses. Macam katakan, even they say document control position, they don't mind anybody who want to get a job. They will call, they'll see during the interview, they offer the job. That means the competition is very high. But when you get the job, you deliver, inshallah, should not be problem. Even I put myself as example, alhamdulillah, I still survive until now. Even I go out to Malaysia, I still get a job. That means the market is there, don't worry. Unless you cannot deliver the job, yes, the chances you will be left behind is there. Government is secure sebab it's a government. Private sector like a good industry, no need to worry. As long you deliver your job, you have build your career path, you have a skill, you can go anywhere. And then the good thing, Rekod is everywhere. Medical, pharmaceutical, banking, defense, oil and gas, construction, engineering, just the concentration for you. You nak pilih sektor mana? Kalau katakan you nak masuk macam Cik Suhaida cakap tadi, banking. From beginning you sustain in banking, you learn until you get a stage for the forensic. Very well known forensic accounting. Rekod is a core. Same juga macam engineering macam saya. Saya masuk engineering oil and gas. I build my career from document control, lead document control, record management, and then until now I become a archiving specialist. That's in that industry. Kalau you pergi dekat medical, you has become medical record officer, you become a medical record specialist, medical record manager, until you reach CIO. There's a potential. Same also like banking. My classmate Saiful Asri, dia pun challenging. Dia daripada medical record, a very well known guy in IJN. Now become a manager, record management di pemodalan National Berhad. Dan rasanya dia manage record center di Seremban, di Nilai. That's one example. That's my batch. My batch, my roommate, my hostmate masa belajar. Alright. Okay. That means we can see the good thing.
Okey. Baik, masih Cik Adli harapnya menjawablah soalan tersebut. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir daripada para penonton untuk Miss Dida. Soalan ini berbunyi daripada Uji juga. May I know, does your ITM offer course for postgraduate? Jadi silakan Miss Dida. Okay, yes, our faculty offer a postgraduate program, which consists of in the doctorate of philosophy information management by research, and also in the faculty we have Master of Science information management research, Master of Science in information management by coursework, and also we have Master of Science in knowledge management by coursework. Master in Library Science, Master in Record and Document Management by coursework, Master of Science in Information Management by coursework. So yes, we do have our postgraduate programs, which Puan Uji, maybe you can browse to the website, our Faculty of Information Management, and also from the Facebook, in order to get more information about this program. Alright, okay, thank you Miss Dida. Jadi soalan terakhir untuk Cik Adli daripada Dr. Alwi Muhammad Yunus. Soalan dia berbunyi, tell us more of the challenges and required additional skills for record graduate. Jadi silakan Cik Adli. Okay, the challenges is now you need to know both version, conventional and digital. Sebab dekat fakulti, some area like myself, I learn a lot in conventional. When I come to industry, have a challenge in digital era. I mean, you need to capture this both side. The method, the process, the hierarchy, the business process, you need to capture and you need to know. And if you have a problem, you need to refer with the correct person. Sebab macam saya dah 20 tahun kerja, not everything I know. When I not know the certain part, I will refer with people who orang kata dalam industri, who very well known. For example, like Cik Suhaida ke, Dr. Alwi sendiri ke, daripada fakulti, memang yang bidang dia orang. Ataupun macam my classmate Azhan, lecturer di branch Kedah, dia mungkin dalam history ke, orang history ke apa ke, kita akan refer dengan orang yang bidang tu lah. And then number 2, you need to be ready, exposed with new technology and new environments. New technology, I think people not really have a difficult part sebab you need to do it. For example, the change of the process. Like now, everything is digital. The scanning process, everything you dah buat, sekarang semua digital. Even our program today, digital. Kita tak ada dah pergi get site macam even saya dekat Abu Dhabi, I still can communicate and have a presentation with you online. Number 2, the environment. Environment is very challenging. You need to be ready to explore and open with the changes. For example, like myself, saya daripada Malaysia, kita ada culture di Malaysia, cara kerja kita, cara interaksi kita, language kita, PR kita cakap bahasa Melayu, and then we know all the friend kita semua Muslim, orang Islam, and kita kenal kita punya colleagues. But when you go to international level, you meet all kind of people, African, Arab, Asian, European, American. Jadi you need to be open. Open it mean you need to know about them. Bukan kita kata kita open, we accept all the things, tapi we be open to listen and explore. But our skill, we need to have our foundation. Kalau you tak ada, you cannot sustain. Sebab some people, they like to influence people. For example, like certain people, if you deal with certain country people like Egyptian or apa, dia punya they deal with you a little bit hard because their culture, they try to survive dengan country dia macam mana susah. Jadi bila kerja dia little bit hard. Dia tengking you, dia cakap macam mana buat kerja macam ni. That mean you need to be ready. And then when you deal with French ke dengan American ke, you see a difference. For example, like European, British, dia cakap dia ada standard, dia bagus apa semua. When you deal with American, they say no, that the bullshit. That mean we don't need this kind of procedure.
That means you need to be ready. And then some of the part is have a good, we take it and we use it when we deal with them. Sebab not everybody do the bad thing. That means, but we need to treat them fair. Sebab everybody have weaknesses, everybody have advantage, even ourselves. Jadi we try to collect all the good thing, we'll filter, we use it. And then in terms of work also same. In terms of managing documents, record and archive, the most important, you need to know the law, you need to know the procedures, you need to know the guidelines, and you need to know the standard. Standard referring ISO, code and standard in your industry. Kalau you banking, you kena tahu apa banking punya standard. Kalau you dalam engineering, saya dalam engineering saya kena tahu standard apa dalam engineering. Shell standard, Petronas standard, UAE standard, Malaysia standard, and then ISO standard. That's the thing you need. The most important, open your mind, willing to learn, and try to capture a lot of information as can. Sebab they not wait for you. If not, nothing will move. That's all. Alright. Okay, terima kasih Cik Adli. Dengan selesainya menjawab soalan-soalan itu sebentar tadi, maka selesailah program kita pada petang ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penonton dan peserta yang telah mengajukan soalan-soalan anda kepada kedua-dua panel kita. Jadi untuk penutup, saya ingin meminta kedua-dua panel kita untuk menyampaikan sedikit pesanan dan kata-kata akhir buat seluruh penonton dan peserta yang bersama kita dari awal hingga ke akhirnya pada petang ini. Jadi kita mulakan daripada Miss Suhaida, dipersilakan. Okey, jadi sebagai kesimpulannya boleh saya rumuskan dekat sini. Kita tahu tradisi fakulti ni memang dalam bidang pustakaan, dalam bidang arkib. Okey, tiada siapa yang boleh persoalkan benda ni. Tapi sebagai pelajar perlu ambil peluang untuk menerokai ilmu yang lain yang berkaitan dengan pengurusan maklumat. Actually kita ada macam-macam dekat luar tu seperti cyber security, satu keadaan untuk melindungi data elektronik daripada data elektronik kita kata daripada disalahgunakan, and then dalam pengurusan big data, pengurusan big data yang reflect kepada kebolehcapaian maklumat, keselamatan data, and then kita ada juga blockchain di mana ia satu sistem untuk merekod maklumat dan transaksi, dan juga merupakan sistem yang sangat sulit untuk digodam, dihack, tipu dan ubah maklumatnya, dan juga dia berkaitan dengan information governance dan record management. And then explore juga bidang Internet of Things, IoT, bagaimana aplikasi gadget untuk menyampaikan maklumat yang kita uruskan melalui pendekatan blockchain untuk sampai kepada pengguna dan masyarakat. Okey, kita tahu pelajar fakulti ni graduan dia ramai, persaingan pun banyak. Okey, bukannya daripada UiTM saja, mungkin dari universiti lain dan bidang yang berlainan. Tapi kita kena sebagai pelajar kena mencabar diri sendiri jugalah. Okey, mungkin boleh relatekan dengan apa yang belajar di fakulti dan juga apa yang kita cakap sebagai additional ataupun kita kata apa value added tambah nilai kepada kita punya knowledge. Lagi satu, kalau pelajar ni rezeki dia nak dapat kerja lambat kan, okey, nak dapat kerja ni lambat kan, gunakanlah peluang-peluang yang ada untuk mungkin boleh join for professional training yang dianjurkan secara percuma ataupun berbayar jika mampu. Contoh training yang ada seperti inisiatif short term employment program, MyStep ataupun Penjana dalam training incentive program. Okey, jadi semoga sesi ini memberi manfaat kepada semua yang menonton, tak kira di mana anda berada yang boleh access to this program. Terima kasih juga kepada diucapkan kepada fakulti induk kerana KPP banyak membantu dalam memberi input dan juga rakan-rakan pensyarah yang lain sama ada di kampus induk ataupun di kampus Samarahan yang dapat saya kongsikan pada hari ini dalam program Bual Bicara ini. Jadi rezeki ni di masa yang akan datang ni you kena ada ilmu sebab ilmu ni
rezeki dan masa akan menentukan, tapi ilmu tak akan hilang. Okey, ilmu ni tak akan hilang. So kalau nak menjadi pelajar yang apa kita kata luar biasa, nak jadi pelajar yang luar biasa, janganlah bergantung kepada kuliah dan kursus yang diambil semata-mata, tapi mungkin juga boleh ambil peluang untuk explore lagi ilmu-ilmu yang ada, kerana yang luar biasa ini biasanya menjadi perhatian majikan di luar sana. Okey, terima kasih Noriman. Alright, terima kasih Assalamualaikum. Suhaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Cik Adli. Silakan. Terima kasih. First of all, saya nak ucap terima kasihlah dengan Pustaka Sarawak kerana bagi peluang saya participate dalam program ni. Just saya nak emphasize, saya nak orang kata encourage our graduate be ready to be move outside the country, sebab sekarang is global. I mean IM is worldwide. Jangan tengok market dekat Malaysia and be ready to move out from Malaysia. Sebab for example, bila saya duduk di sini, saya tengok chances is too much. Cuma orang kita ni play safe. Nak duduk dekat kampung, nak duduk dekat negeri sendiri, tak nak keluar. Tapi yes, we advance. We have all the skill. We have a good IT application, we have a knowledge. Tapi very, very, very rare kita tengok orang kita willing to go move out from Malaysia. Sebab sekarang it's global. Sebab you need to be around outside. Sebab currently in Malaysia they will reach one stage market is overloaded. Ramai sangat orang. And then development population kita pun dah tak match dengan profession. Sebab orang luar pun masuk tidak dikontrol. Lepas tu profession not specific. Jadi dah banyak sangat orang kata overlap. Jadi it's not fair game for us. Macam zaman saya dulu still fair. 1998, 2001 tu kita still boleh tengok. Kalau kita pergi interview, we not find other people. Only from UiTM. Kalau library. Kalau Rekod, even during my time, we still can meet. Paling kurang 2 or 3 people. Our classmate, our junior, our senior, we can see them. But now, if you go interview 10 candidates, you will see all from various faculty. Sebab apa? Sebab dia want to get a job. That means everybody struggle to get a job. That's why when that part is reach certain limit, we need to move ahead. We need to go something. And number 2, once you already practice in industry or in professions, please don't become a static. Expand your skill and knowledge. Sebab kalau tak, you will not go anywhere. I mean, you just seek to get a job, get a position in government until retire. Yes, government, that's, sorry to say, that's a mindset. Tapi kalau you duduk dekat private sector, you can expand. I put myself as example. Even I'm outside, I do the archivist. At the same time, I play my part. I become independent researcher. Sebab I have a skill. That's a place why I go, I travel a lot, I capture the information, and I contribute a lot. Even myself, as example, I contribute to find information about historical and heritage Malaysia globally. I've been to Thailand, I've been to UK and British, and then I share with people in Malaysia. And I have a collaboration with university, with lecturer, with the institution. That means we expand our skill. And number 3, the most important, build and sustain your network. Sebab kalau kita tak ada network, you cannot survive. We not a Superman. We can do everything. You need somebody else to teach you, to guide you, to help you. Then the network is important. That's the 3 items that I mentioned that we need to be ready. Sebab kalau tak, we be left behind. And then you need to understand when you go outside, you will see people who more smart than you, good than you, skilled, knowledgeable than you, and how you want to fight. I want to meet their expectation with the clients. Sebab bila you nak dapat kerja, you need to offer the best as you have in the market. Sebab kalau nak kata setakat kursus, everybody have the cost. Even India, Bangladesh, Pakistan, China, all around the world, even European. Kalau kita kata European bagus, many people, even some people from Asia go study there just to get a job. I mean,
the market is very tough and challenging. Jadi kalau kita tak sedia, we not ready to meet the challenge, you cannot go anywhere. That's all. Terima kasih. Terima kasih Cik Adli. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih buat kedua-dua panel kita di atas ucapan dan pesanan itu tadi. Diharapkan segala pesanan, nasihat dan perkongsian yang diberikan menjadi pedoman dan aspirasi hidup kepada kita semua, insya-Allah. Nampaknya masa mencemburui kita, saya sekali lagi mewakili pihak penganjur Pustaka Negeri Sarawak sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita di atas kesudian untuk berkongsi ilmu dan berkongsi pengalaman untuk dijadikan sebagai sebuah aspirasi hidup di masa-masa akan datang. Sebelum saya menutup majlis kita pada petang ini, saya Noriman Arif ingin menyusun 10 jari memohon kemaafan jika ada tersalah kata, tersalah bicara sepanjang saya mengendalikan program kita pada petang ini. Untuk menutup, izinkan saya menyampaikan satu rakaat pantun untuk menutup program kita pada petang ini. Selesai sudah diskusi kita, ilmu digarap amatlah berguna. Marilah kita celik akal dan jiwa mengetahui sejarah penghayatan makna. Madah diungkap santun Bicara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator kita, saudara Nur Iman dan ahli-ahli panel kita, Encik Adli dan juga Cik Suhaida. Selesai sudah program kita pada petang ini, diharapkan semua maklumat dan juga perkongsian yang diberikan kepada kita memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum mengundurkan diri, dimohon agar tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang maklum balas yang saya akan share di skrin sekarang. Sila tekan, sila lihat pada QR code yang akan saya paparkan di skrin anda. Okey, ini adalah QR code untuk borang maklum balas program. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas QR code ini dan juga okey. Bagi yang telah mengisi borang ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Dizronika ingin mengundurkan diri dan semoga kita berjumpa lagi di program-program yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Tersergam indah megah menjadi kebanggaan kita, bukti wawasan dicita, maklumat dan pengetahuan penuh terhimpun harta ilmu untuk kita terokan. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua. Bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak berteknologi dan berusaha, berkhidmat ikhlas untuk kita. Pustaka Negeri Sarawak. Tersergam indah megah menjadi kebanggaan kita, bukti wawasan dicita, maklumat dan pengetahuan penuh terhimpun harta ilmu untuk kita terokan. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua. Bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak berteknologi dan berusaha, berkhidmat ikhlas untuk kita. Pustaka Negeri Sarawak. Dipenuhi aktiviti, sentiasa dikunjungi semua
Sarawak.